Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Kita sama-sama mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita bertemu pada pagi ni. Sebab tuan-tuan sekalian, pagi ni adalah satu perkara yang selalu dipilih oleh para anbiya untuk memperlihatkan kebenaran dan untuk merasai kebenaran. Saat Nabi merasakan dan ada orang-orang musyrik di Mekah merasakan Nabi itu sudah tidak disayangi oleh Allah, lalu Allah pilih waktu duha untuk nak bagi tahu dekat Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ianya adalah tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang berkata itu. Sebab waktu Nabi diuji oleh Allah dengan ditahan wahyu beberapa hari, lalu saat itu Nabi mula merasakan yang macam seolah-olah Allah ni macam tak sayang dekat dia. Dan Nabi juga mula merasakan seolah-olah macam apa yang dia dah buat salah, sampai tiba-tiba dirasakan macam dihukum, tidak turun wahyu kepada dia. Jadi, dan ada juga orang-orang musyrik di Mekah pada waktu itu mengatakan, Nabi dah buat salah ni, Nabi telah melakukan sesuatu kesalahan sampai Allah tidak sayang lagi pada Nabi. Allah sudah benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah benda-benda yang dikatakan oleh orang musyrik di Mekah pada waktu itu. Sebab itu dalam surah Duha Allah derakamkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak benar apa yang mereka katakan itu. Ma qala, apa yang mereka katakan itu tak benar wahai Muhammad. Jadi waktu duha dipilih untuk untuk beritahu kebenaran, wahai Muhammad, aku sayang dekat kamu. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Mereka je berkata yang aku tak sayang kamu, tapi aku sebenarnya sayang pada kamu. Dan waktu itu dipilih pada waktu bila? Waktu duha. Okay. Waktu tu juga Allah bagi tahu, saat kamu yatim, siapa jaga kamu wahai Muhammad. Saat kamu sesak dengan amalan-amalan jahiliah, siapa yang bagi petunjuk dekat kamu. Dan saat kamu miskin, siapa yang kayakan kamu wahai Muhammad dengan mengkahwinkan kamu dengan Siti Khadijah binti Huwailid. Jadi tuan-puan sekalian, perkara-perkara ini Allah pilih waktu duha untuk bagi tahu dekat Nabi. Satu lagi tuan-puan sekalian, cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam waktu Firaun kalah dalam debat, kan, bila mana dia berdebat dengan Firaun, kan, bila mana Musa masuk semula dalam istana Firaun tu, dalam istana Mesir, lalu berdebat dengan Firaun. So Musa punya point adalah nak ajak Firaun untuk kembali bertaubat pada Allah, mensucikan diri dia. Sebab kalau kita baca surah An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka idza anta zakka. Nak tak aku bagi tahu dekat kamu wahai Firaun macam mana cara untuk mensucikan diri kamu. So nak kata tujuan Musa datang ke istana Firaun tu bukan nak debat pun, tapi dia nak cadangkan cara macam mana untuk kamu bertaubat dan mensucikan diri kamu wahai Firaun. Tapi duk debat tuan-puan sekalian, lalu Firaun kalah. Lepas Firaun kalah tuan-puan sekalian, Firaun minta tukang sihir dia untuk mendiamkan Musa. So nak kata waktu itu Firaun dia gunakan senjata seterusnya untuk memastikan Musa kalah pada waktu tu. Dengan cara macam mana? Tukang sihir. So masa tu tuan-tuan sekalian, tukang sihir sangat confident yang dia boleh menang ke atas Musa.
Masa tu nak kata boleh digambarkan tukang sihir pada waktu itu rasa macam Musa punya standard nak berlawan ni macam celah gigi dia. Sebab kalau kita baca dalam surah yang menceritakan pasal babak ni, tukang sihir itu sendiri tuan-tuan sekalian, dia dah confident, dia kata mana upah aku. Nak katanya mana upah aku. Macam nak katanya dah confident menang kan ni. Tapi tuan-tuan sekalian, ternyata tuan-tuan sekalian benda yang disangkakan tu ternyata menyimpang, tersilap. Dia kalah teruk. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian, Allah Azza wa Jal takdirkan Allah bagi hidayah dekat dia. Dia antara orang yang masuk Islam. Sebab itu kita baca surah Asy-Syu'ara, Allah bagi tahu faulqiyas saharatu sajidin. Masuk sujud pada waktu itu bila mana tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular dan menelan semua tali-tali tukang sihir Firaun pada waktu itu. Maka orang pertama yang masuk Islam, yang percaya pada Nabi Musa dan Nabi Harun pada waktu itu adalah tukang sihir. Faulqiyas saharatu sajidin. Sembah sujud tukang sihir Firaun pada waktu itu. Amanna bi rabbil alamin, aku telah beriman kepada Tuhan sekalian alam. Tapi sampai ayat tu tuan-puan sekalian, Firaun masih merasakan macam kau tengah sujud dekat aku ke? Sampai saat tu dia rasa macam kau tengah sembah sujud kat aku ke? Sebab Firaun pun menggunakan dirinya sebagai Rabb. Kan inni amanna bi rabbil alamin, aku telah beriman kepada Tuhan sekalian alam. Masa tu tuan-tuan sekalian, Firaun merasakan akulah Rabb tu, kau tengah cerita pasal aku ke wahai tukang sihir? Sebab dalam ayat lain dia pernah sebut dalam satu ayat dalam Quran, surah An-Nazi'at Allah sebut antara Firaun punya dakwaan adalah ana rabbukumul a'la. Inni ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. So itulah dakwaan Firaun terhadap dirinya sendiri. Dia mengatakan aku ni bukan akulah. So Firaun tu dia kata aku Firaun adalah rabbukum, Tuhan kamu yang paling tinggi. Maksudnya Firaun pun dia guna perkataan Rabb tu. Dan bila mana tukang sihir kata amanna bi rabbil alamin, Rabb pun digunakan. Sebab itu Firaun merasakan aku ke yang dimaksudkan tu? Sebab itu ayat selepas itu mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Sebab tadi amanna bi rabbil alamin, Firaun masih merasakan dirinya lah Rabb tu. Tapi bila mana tukang sihir itu sambung dalam surah Asy-Syu'ara, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan kepada Nabi Musa dan Tuhan kepada Nabi Harun. So dia menghilangkan terus keraguan tadi tu. So dia macam mengangkat apa benda dakwaan Firaun, kata aku ke yang kamu maksudkan Rabbil alamin tu. Dia kata no. Tuhan Yesus kata bukan kamu lagi dah yang aku maksudkan, tapi Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Tapi apa kaitan dengan waktu duha? Sebab asal usulnya adalah Firaun ajak untuk lawan sihir pada waktu malam. Firaun ajak Nabi Musa, tukang sihir dia lawan dengan Nabi Musa tu pada waktu malam. Malam tu, lepas ada debat tu, terus nak pergi ajak lawan. Tapi Musa kata, no, aku tolak tawaran tu. Tapi kalau kamu nak juga lawan, tunggu esok waktu duha. Kalau kamu nak juga lawan, boleh, tapi esok waktu duha dengan syarat kau buat waktu duha plus kau kena panggil semua rakyat-rakyat kau tengok sekali benda tu. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau Musa ambil cabaran pada waktu malam, barangkali kalau ramai sekalipun yang melihat peristiwa tongkat dia makan semua tali-tali Firaun pada waktu tu, mungkin ada orang akan beralasan bila kalau dia tak nak beriman lah kan. Sepatutnya kemukjizatan itu akan menyebabkan dia akan beriman kepada Allah. Tapi mungkin ada orang akan bagi alasan, gelap lah, tak nampak. Sebab malam kita dengan malam dia dulu lain. Kita ada lampu. So mungkin mereka boleh bagi alasan, saya tak beriman sebab saya tak nampak sangat, tak clear malam-malam ni. Dan kenapa tak pilih tengah hari? Sebab mungkin tengah hari mungkin dia cerah, tapi mungkin akan menyebabkan saya silau kalau tak nampak apa-apa. Tapi duha, cahaya pada waktu duha, cahaya yang tenang di mata, tidak menyakitkan mata, tidak memberi kesilauan, tidak gelap juga tuan-tuan sekalian. Nak kata waktu itu kamu tidak ada alasan untuk mengatakan tak nampak benda tu. So waktu duha ni banyak Allah pilih untuk memperlihatkan kebenarannya. So kebetulan kita dapat dihidupkan pada waktu duha saat ni tuan-tuan sekalian. Belajar pula Quran, mudah-mudahan duha yang sinonim dengan Allah perlihatkan kebenaran, begitu juga Allah perlihatkan kebenaran pada waktu sekarang ni kepada kita, iaitu waktu duha. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kita berada di fasa akhir surah An-Naba, yang mana kita dah mulakan baru-baru ni pada kuliah bulan lepas, tahun lepas kan? Kuliah bulan lepas kita berbincang mengenai apakah balasan
yang akan diterima, yang bakal diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Itu adalah permulaan ataupun gambaran apa yang telah dimulakan pada kelas yang lalu. Jadi Allah sebut juga dalam ayat itu, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu Allah sediakan mafaza, tempat orang yang berjaya. So macam dia dah sampai garisan penamat dan dia adalah orang yang mendahului orang-orang yang berjaya, lalu Allah kata mafaza, tempat mereka akan menikmati kesenangan. Dan dalam tempat mereka dapat tu, iaitu syurga tu, Allah kata ada hadaiq wa a'naba, ada taman-taman yang dipenuhi dengan a'naban. A'naban tu apa? Buah anggur yang terlalu banyak, infinity buah anggur. Sampai saya pernah bagi gambaran, dia tak salah pun kalau kita nak buat muhtamal tau. Muhtamal ni apa? Andaian. Kalau cerita pasal keindahan syurga, Allah tak pernah pun ada ayat yang mengekang untuk kita berfantasi tentang syurga. Pernah tak kita berfantasi tentang syurga? Berimajinasi tentang syurga, berfantasi tentang syurga. It's okay, tak ada masalah pun untuk muhtamal, berandai-andaian tentang syurga. Saya pernah berandaian sebab kata a'naban. A'naban ni adalah satu buah-buahan anggur yang terlalu banyak yang anda tak boleh nak kira. Kalau kita beli MBG kan, anda pernah biasa tak pergi kedai buah MBG kan? Kan biasa buah-buahan dia tu agak quite pricey sikit kan, sometimes lah. Money back guarantee Oh, iya. Dia memang nama panjang dia MBG tu, money back guarantee. MBG tu stand for money back guarantee. Nama kedai buah tu memang untuk tu. Oh, saya tahu. Polisi dia kalau tak okey tukar. Oh, I see. Yang tu pun saya tahu. Itu serius saya baru tahu. Sebab tu buah ni memang very Yelah, dia quality. Saya pernah sekali, saya pernah cerita kat sini. Saya ajak wife saya datang kat sini. Masa tu saya daripada Kelantan lah sebab dia cuti. Ajaklah bercuti dekat KL, saja je jalan-jalan KL. So tuan-puan sekalian, sekali tu saya duduk satu penginapan yang dekat dengan IJN. Dekat dengan IJN. So IJN pada waktu tu dia ada sediakan solat Jumaat. Kebetulan hari Jumaat, saya lagi sembang Jumaat. So saya pergi sembang Jumaat dekat IJN tu. So kebetulan lepas habis sembang Jumaat tu, turun bawah tu, dekat bahagian bawah tu ada MBG punya booth ataupun ada MBG punya kedai. Saya pun kata best juga kan kalau dia makan anggur. Lama tak makan anggur. So pun saya pergi dekat bahagian peti yang ada macam dia disejukkan bahagian bukanlah kata yang packing-packing kecil-kecil tu. Dia macam peti yang biasa kita pergi kat shopping complex tu. Kat hypermarket tu kan dia ada peti yang tempat letak Vitagen, air yogurt. Dia macam tu lah, peti macam tu. Saya ambil ada satu bag yang boleh kita taklah kata besar sangat, satu bag anggur yang seedless. So anggur seedless yang katanya datang daripada Pristi apa dah, mana tak? Saya tak ingatlah benda anggur tu datang daripada mana lah. So saya rasa dia kata kat situ 100 gram RM2. RM2 100 gram. Mahal ke murah? 100 gram RM2. Sekilo RM20. Okey, tak apa. Dengarlah apa yang berlaku. Saya pun beranggapan macam Cik Aziz juga. Okey, rasa ni angkat-angkat ni tak lebih sekilo ni kan. Kita anggap macam tu. Sekali tak puas kan, pilah beratur panjang ni sebab lepas semua Jumaat kan. Ramai. So kita beratur lah. Nak tunggu turn ni, nak queue untuk bayar benda tu. So sampai giliran saya sebab dah lama beratur. Dia timbang kita punya bag tu. Okay, cik, RM70. Saya rasa anak saya dengan isteri saya sikit je nak makan benda tu, sekadar nak makan untuk santai je pun. Saya angkat, tak berat sangat ni. Cik, 70. Betul ke kiraan tu? 70 dia kata. Anda bayangkan saya dah tunggu lama nak beratur sampai kat tempat queue nak bayar tu. Anda rasa sanggup tak saya nak kata kawan kedai tu, tak apalah saya letak balik. Kanlah kita tunggu punya confident dengan rasa macam kita boleh bayar. Dengan redanya saya keluarkan dompet saya, RM70 saya bagi kat dia. Tuan-puan sekalian nak katanya, tapi tuan-puan sekalian bezanya adalah bila kita ngap buah tu, puas dia rasa lain macam. So saya pun balik rumah tuan-puan sekalian, sepatutnya tak boleh nak kira. Ni cerita pasal a'naban lah. Saya cerita kat isteri saya kata harga anggur ni RM70 tau. Kita kena makan sambil menangis. Lepas tu isteri saya kata, why not kita kira berapa anggur yang ada kat dalam tu, dia kata. So kita kira sama tu. Dia kata, okey. Rata-rata rasanya satu biji anggur ni bersamaan dengan RM2, dia kata. Nak katanya mahal yang anggur tu, nak katanya tuan-tuan sekalian. So kalau pada waktu tu dia nampak banyak, tetapi dia still boleh countable. Dia boleh kira lagi pada waktu tu. Tapi dalam syurga dia uncountable sebab a'naban. Dia uncountable. Sampai saya pernah berimajinasi tuan-puan sekalian, syurga ni macam mana bila terlalu banyak anggur ni, sampai pagar-pagarnya pun dia punya dekor-dekor tu pun ada anggur-anggur kat situ. Anda bayangkan kalau pagar-pagar rumah anda
Yang jadi batu bata tu adalah anggur. Terdirinya pagar-pagar rumah anda tu dengan anggur. So itu level-level syurga nanti lah. Anda tak ada masalah nak berimajinasi, terpulanglah macam mana pun anda nak berimajinasi. Tapi yang pastinya anggur ni dia bukan pokok. Anggur ni sifat dia, pokok dia menjala. Dia akan menumpang dekat mana-mana benda. Itu sifat anggur nanti. Dia bukannya pokok yang besar lepas tu ada anggur, tak. Dia tak macam pokok mangga, dia tak macam pokok jambu air. Dia adalah benda yang menumpang. So everywhere dia boleh tumpang. So boleh katakan dia boleh tumpang jadi kat sofa-sofa kita nanti. Nak tumbuh, silakan untuk bermuhtamal, berfantasi. Tapi apa yang kita berfantasi pada hari ini tuan sekalian, syurga macam mana? Is beyond our imagination. Is beyond our fantasy. Itulah syurga. Baik, itu kita dah bincang sebelum ni pasal hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba. Kita dah bincang belum pasal pasangan-pasangan kita nanti dalam syurga? Dah kan? Yang pasal sebaya tu kan? Apa maksud sebaya kat sini? Same intellectual. So kita dekat dalam syurga nanti tidak akan ada potensi untuk kita bercanggah pendapat antara suami isteri. Tidak akan ada konflik. How bahagia it is dekat dalam syurga tu nanti tuan-tuan sekalian. Takkan ada konflik sebab apa tau? Cara fikir kita dengan pasangan kita just same. Sama. Tak perlu nak fikir macam, oh, abang tak suka makan tom yum tapi ayang suka macam tom yum. Abang tak suka makan siakak seti limau tapi ayang suka makan siakak seti limau. Tapi tuan-puan sekalian, bila berlaku macam tu dalam syurga nanti, dia tak akan pernah pun akan ada percanggahan. Tidak akan pernah ada konflik. So ibaratnya macam Cik Aziz nanti akan rasa macam nak makan siakak tiga rasa. Tiba-tiba masa tu pasangan macam fikir benda sama. Dia macam, okey, sebut sama-sama 1, 2, 3. Siakap 3 rasa, sama. Dia macam boleh main macam tu sebab pemikirannya setara. Pemikirannya sama. So anda akan bergerak dalam syurga tu parallel je. Apa suami nak, itu juga isteri nak. Apa yang suami inginkan, itu juga yang isteri inginkan. Itu yang dikatakan atraba. Atraba. Lalu hari ni wakasan dah. Oh, dah juga. Wakasan dihaqah, banyak kita kat hari ni, cepat habis ni. Okey, wakasan dihaqah, saya cerita pasal 3 jenis gelas dalam syurga, dah pernah cerita dah? Oh, sampai salsabila je. Dah cerita belum salsabila tu apa? Oh, dah ada yang namakan anak salsabila dah? Sepanjang setahun kita jumpa ni. Tahun lepas. Ada nama salsabila? Oh, yang mungkin itu kot yang Yasin nyanyi tu kan? Bukan? Yasin saya kata satu perkataan yang tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum Quran turun. Maksudnya salsabila hanya didengari selepas Quran turun sahaja. Maksudnya orang Arab tak pernah guna vocab tu. Vocab Cik Aziz? Vocab. Tak pernah guna vocab tu. Tak pernah guna mufradat tu. Langsung tak pernah guna. Sampai Quran turun dalam suratul Insan, barulah dia gunakan perkataan salsabila. Yang mana saya pernah cerita, saya tak cerita ya salsabila tu apa? Salsabila ni macam ni. Kalau kita baca surah Al-Insan, ada Allah sebut pasal zanjabila. Pernah dengar zanjabila? Kita pagi tadi kan solat Jumaat ini kan, pagi tadi dengar tak imam baca Al-Insan? Ke imam baca sejadah je hari ni? Sejadah je, dia tak baca Insan Sebab saya rasa mungkin faktor orang bekerja, mungkin dia tak panjangkan. Kalau macam Kelantan dia tak kira kerja tak, sebab satu lagi Kelantan Jumaat cuti. Sebab tu dia boleh panjangkan macam tu. Tapi kalau kita diberi peluang dengar imam baca subuh pagi tadi dengan suratul Insan, ada kita akan jumpa zanjabila. Sebelum salsabila tu ada zanjabila. Zanjabil. Ayat berapa? Kalau kita nak tengok boleh sekejap. Supaya anda akan tahu apa maksud salsabila tu dengan lebih, orang kata jijok lah, kata orang Kelantannya. Zanjabila ayat 17 suratul Insan. Ayat 17 surah Al-Insan. Bunyi dia macam mana? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dalam ayat ke-34 ada tak perkataan ka'san? Kita tengok ayat 34. Ada perkataan ka'san tak? Wa ka'san dihaqa 34 kan? So, An-Naba 34 kan? Wa ka'san dihaqa, nampak tak? Tapi dalam surah Al-Insan ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san. Ada tak perkataan ka'san? Tapi Allah kata wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dalam ka'san itu akan ada arak. Mizajuha. Arak itu, mizaj tu tak mizaj. Dia datang perkataan zauj. Zauj tu apa? Zaujah benda tu. Pasangkan. Maksudnya dia akan dicampurkan, dipasangkan dengan apa? Zanjabila. Bezanya arak dunia dengan arak syurga, anda akan dengar ni macam, sedap tak sedap bila campur zanjabil ni? Zanjabil tu tak zanjabil tahu muda? Halia.
17 suratul insan. Arak yang berada dalam ka'san. Dalam ka'san ni Allah akan isi arak. Saya pernah ceritakan, ka'san ni ibaratnya macam tester gelas. Dia tak besar pun. So bila kata tester gelas kecil, dalam tu ada arak, plus Allah bagi tahu pula fakta yang kita kena tahu tentang arak. Arak dalam ka'san itu Allah kata mizajuha, dicampurkan dengan zanjabil, dicampur dengan halia. So macam mana agaknya rasanya? Arak pun kita tak pernah rasa, campur pula dengan halia. Anda pernah minum air halia? Saya tak cerita pasal arak. Teh halia lah, sedap kot. Halia. Anda suka teh halia? Oh, teh halia sedap kot. Memang taste manusia ni memang berbeza-beza ya. Saya tak boleh minum air teh halia ke memang saya tak boleh pergi ya. Tapi kalau nak masak nasi lemak memang kena ada halia dalam tu, baru dia sedap. Saya nak katanya kalau halia saja, minum air halia memang saya tak, cannot go, saya tak boleh pergi. So ada memang peminat air halia? Sedap doa sungguh. Oh, sedap ngoti. So nak kata tuan-puan sekalian, arak tu nanti akan dicampur dengan zanjabil, akan dicampur dengan halia. Saya tak tahulah macam mana akan jadi rasa dia. Tetapi tuan-puan sekalian, kalau ginger hari ni bukanlah benda yang, kalau tak tahulah manfaat ginger, mungkin orang takkan telan air tu. Betul tak? Ke macam mana? Orang telan sebab sedap ke ataupun orang telan sebab manfaat dia? Manfaat dia. Tapi kalau nak ikut sedap, dia tak sedap pun sebenarnya. Dia macam refreshing lah. Itulah saya kata taste manusia ni lain-lain kata. Tapi kalau kata untuk nak sedap, saya rasa orang tak akan pilih air halia. Kalau katalah untuk sedap, dah lama dah orang pergi kedai tak minta dah teh halia, dia minta halia saja. Betul? Tapi nak kata bila Allah kata dicampur dengan zanjabil, bila dah benda tak sedap, kita cuma tahu dia bermanfaat untuk kita, nak telan kadang-kadang dia rasa macam sekok. Tahu tak sekok? Macam lagu mana tu sekok ni? Dia rasa macam telan tu, slow je nak turun sampai ke perut. Kita macam paksa untuk dia turun. Dia rasa macam sekak sini. Dia tak lagi. Dia rasa macam Allah, aku tinum seteguk je pun tapi dia punya lekat kat sini tu lama. Dia tak macam tak flow. Macam ada tinggal dekat sini. Macam sekak situ. So kalaulah berlaku macam tu tuan-puan sekalian, namanya ia bukan salsabila. Sebab salsabila adalah bila anda minum dia turun. Salsabila tu maksudnya Sifat air. Sifat bagi air yang kita akan minum dalam syurga nanti, dia akan turun seperti salsabil. Sebab salsabila datang perkataan sabil. Sabil ni apa? Jalan. Salsabila ni macam jalan yang mudah. So kita telan air tu, dia macam flow tu turun. Dia tak macam ada tersekat dekat tekak, rasa macam susah nak minum. Dia flow tu lancar je. So mudah-mudahan kalau kata ada nama anak salsabila tu, tuan-puan sekalian, kita mungkin Allah akan mudahkan untuk kita urus hidup dia, jalan dia mudah je. Itulah, itu doa-doa yang kita doa daripada nama anak salsabila. Jalan mudah, tak rasa macam berliku-liku. Dia flow macam tu, masuk dekat dalam tempat pencernaan dan sebagainya. So itu maksudnya salsabila. Tapi dalam ayat Quran ni dia merefer kepada sifat arak yang campur halia tu lah. Yes, betul. Dan sifat air juga sebenarnya in total. Sebab surah yang menjuarai cerita pasal air dalam syurga adalah surah ni, surah Insan. Takkan ada surah lain yang boleh beat, yang menceritakan macam mana detail tak detail air dekat dalam syurga, melainkan surah Al-Insan itu sendiri. Dialah surah yang juara menceritakan pasal air dekat dalam syurga. Okey, air dekat dalam syurga. Baik. Tuan-puan sekalian, waqasan dihaqa, dan Allah kata nanti arak-arak tu nanti dekat dalam gelas kecil itu Allah akan isi penuh. Tapi tuan-puan sekalian, anda suka sangat tak kalau air tu diisi terlalu penuh? Suka tak suka? Kan? Suka tak kalau satu gelas dihidangkan anda air tu terlalu penuh? Suka? Tak suka kan? Tapi dalam ayat ni anda baca sekadar penuh. Tapi penuh tu macam mana atas definisi sendiri, betul tak? Ada orang yang nampak separuh tu dah cukup penuh untuk bagi dia. Sebab cara lihat berbeza. Ada orang penuh tu mesti kena sampai atas, tapi kena ada dalam 1 cm tinggal sebelum sampai ke muncuk. Itu penuh bagi dia. Ada orang penuh bagi dia cukup suku, tu penuh bagi dia. So definisi penuh berbeza. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Insan sekali lagi, Allah kata penuh tu macam mana? Allah kata, mana ayat tu? Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qaddaruha taqdira. Kadar dekat dalam itu nanti tuan-puan sekalian, dia akan just bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh peminum pada waktu itu. Sebab penuh kan ikut kita punya definisi. Jadi tuan-puan sekalian, Allah akan bagi pelayan-pelayan syurga nanti akan tuang kepada kita air tu qaddaruha taqdira. Bermakna bila anda minum tu, anda tak akan tinggal sedikit sisa pun. So maksudnya macam
Bila tu cukup. Anda tak akan minta tambah, dan anda tak akan pernah pula kata tak cukup lah, terlebih lah. Dia nanti bila anda minum daripada gelas tu habis licin, dan tak akan muncul pun isu tak cukup ataupun terlalu lebih. Sebab qaddaruha taqdira, kadarnya bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh ahli syurga tu. Kalau hari ni kita katakan saya nak minum sangatlah, kau kena shake. Contoh panas-panas sekarang ni kan, rasa nak minum kau kena shake. Tapi tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita pergi kedai-kedai yang mungkin dia bagi kau kena shake tu besar lagu ni, besar sangat dia punya gelas dia. Kadang-kadang yang kita nak minum sebenarnya mungkin separuh je. So kadang berlaku lebih, itu bukan qaddaruha taqdira. Ada pula tuan-puan sekalian, kita pergi kedai, kita nak minum air apa lagi selain daripada coconut shake yang sedap-sedap sikit, yang air yang biasa orang nak sangat beli, air mangga. Mango shake. Mango shake Melaka tu kan. Panas ke? Sedap agak? Boleh tahan kan? So kalau kita beli mango shake, nak cerita ke tak nak cerita? Tak apalah, saya cerita. Okey. Mango shake tuan-puan sekalian, anda memang nak air tu lama tinggi sebab anda tengok viral kan, dia tular kat media sosial, orang duk beli pasal benda tu. Lalu tuan-puan sekalian, tiba-tiba kan anda nak sangat, tiba-tiba anda sedut sekali dua pun habis. So, habis. So apa? Ais banyak. Ais banyak. Jadi anda tak puas, maka anda kata tak cukup lah air ni. Kalau tak berlaku tak cukup tuan-puan sekalian, pun tak dikira sebagai qaddaruha taqdira. Kadarnya tidak bertepatan. Jadi dalam syurga tuan-puan sekalian, air yang dihidangkan oleh wildan mukhalladun. Saya pernah ceritakan siapa pelayan syurga? Pelayan yang serve air dekat dalam syurga, saya pernah cerita belum? Siapa yang akan layan nanti, akan bagi air dekat dalam syurga? Salah. Bidadari pun nak rehat juga tuan-puan sekalian. Kat dunia dah buat air, kat dalam syurga nak kena buat air lagi. Allah sebut ada makhluk khusus tau yang akan hidang air dekat dalam syurga. Tak pernah tahu. Allah kata bidadari nanti tugas kamu adalah di samping suami kamu sahaja. Kamu tak perlu dah nak besar payah nak kena bangun pagi-pagi masak mihun untuk sarapan pagi. Kamu dah tak perlu lagi nak kena bancuh air Milo, air kopi pagi-pagi hari. Tak perlu dah. Itu tugas, dah ada satu makhluk khusus kat dalam syurga. Nama siapa? Wildan. Wildanun mukhalladun. Wildan. Susu kambing wildan. Wildan tu adalah tuan-puan sekalian, adalah satu makhluk yang khusus hidang air dalam syurga. Wildan ni apa tuan-puan sekalian? Kanak-kanak kecil. Kanak-kanak. Anda bayangkan kalau anda pergi restoran, saya rasa tak ada lagi dekat Malaysia hari ni, restoran tapi pelayan-pelayan dipenuhi dengan budak-budak yang comel-comel, cute-cute, dan ramai. Sebab Allah kata sifat mereka dekat dalam syurga nanti adalah lu'lu'am manthura. Kita hari ni kan tuan-puan sekalian pergi kedai, kita tengok pelayan-pelayan yang ambil order minum air tu, kita pandang dia orang dengan perspektif apa? Dengan pandangan apa? Kita nampak dia mulia ke ataupun dia nampak macam dia tak jujur. Kita nampak pelayan-pelayan yang ambil order dekat kita waktu kat kedai tu, ambil order daripada kita minum air tu, nak minum apa tu, kita nampak dia orang dengan strata macam mana? Yes. Kita nampak dia orang low class. Bukan kita nak hina, tidak. Tapi itulah perspektif ramai orang terhadap benda tu. Tapi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu pelayan-pelayan yang bagi air dekat dalam syurga ni, status dia orang lu'lu'am manthura. Lu'lu' ni apa benda? Mutiara. Manthura yang bersepah. Mutiara yang bertebaran, mutiara yang bersepah. Anda bayangkan pelayan tu nanti pun anda rasa terliur tengok dia. So apa level mutiara? Mana berharganya pelayan-pelayan pada waktu itu kat dalam syurga. Itu level pelayan-pelayan syurga. So tuan-puan sekalian, anda bayangkan dia ambil air dan budak-budak yang ambil air, takkan seronok hidup dalam syurga? Kenapa mesti budak yang akan ambil air tuan-puan sekalian? Nak menggambarkan betapa riuh dan meriahnya majlis kat dalam syurga tu. Kenduri kat dalam syurga tu. Anda cuba bayangkan budak-budak kecil yang ramai bersepah kat dalam syurga tu. Pakcik nak minum apa? Makcik nak minum apa? Dan bila Allah sebut budak tuan-puan sekalian, kenapa tidak orang tua yang ambil order tuan-puan sekalian? Sebab apa? Sebab kalau macam kita sekarang ni, kita ni kira dewasa lah kan, kerja sehari dua. Contoh macam hari ni bola lapor diri bekerja, semangat tak nak bekerja? Hari ni first time, hari pertama masuk kerja, semangat tak semangat? Oh semangat. Hari kedua? Tak, jujurlah, jujurnya saya rasa okey lagi hari kedua sebab bos bagus kan. So tengok hari ketiga macam mana? Okey lagi. Tapi lepas bulan, lepas 2 bulan,
Momentum tu macam mana? Dia akan jadi tak macam orang dia masa hari pertama masuk kerja. Lepas tahun, lepas 2 tahun, lepas 3 tahun, mungkin dia punya prestasi ataupun dia punya enthusiasm. Apa benda tahu dalam bahasa Melayu benda tu? Keterujaan dia nak bekerja tu sudah mula menurun. Tapi tuan-puan sekalian, kita tahu budak. Budak ni tak pernah kenal erti penat. Budak ni simbolik pada apa tahu? Satu keterujaan yang sangat tinggi. Kalau dia main sungguh-sungguh. Energetic, yes. So itulah gambaran budak. Walaupun ramai penghuni syurga nanti yang dia akan layan tuan-puan sekalian, dia tak akan pernah kena terletih. Walaupun tetamu ke-100 yang dia nak tanya nak minum apa tu tuan-puan sekalian, tetamu ke-100 itu macam dia tanya macam tetamu pertama tadi tu. Pak cik nak minum apa? Muka senyum, riang gembira, energetic. Tak nampak pun tanda-tanda letih. Itu best tak best kalau ada pelayan daripada budak-budak. So tuan-puan sekalian, nanti bidadari-bidadari syurga tak perlu bimbang nak buat air. Ada wildan kat situ. Wildan ni siapa? Nak tahu juga ni. Anak-anak yang mati awal, yang meninggal dunia awal, dia tak sempat jengah dunia. No. Anak-anak yang meninggal awal tuan-puan sekalian, walaupun dia meninggal dalam kandungan, meninggal dalam waktu kecil 3 bulan, 2 bulan tuan-puan sekalian, dia pun akan disamakan umurnya macam kita dekat dalam syurga. Yes, dia pun akan mendapat layanan daripada wildan juga. Sebab dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan wildan ini adalah satu makhluk yang bukan datang dari dunia. Dia adalah makhluk khususnya Allah cipta untuk dalam syurga. Nak kata kalau ada budak-budak kecil yang meninggal tuan-puan sekalian, dia akan disamakan umur nanti kat dalam syurga nanti. Dia pun akan jadi sama macam umur macam kita. So tak adalah, kalau dia meninggal tua pun tuan-puan sekalian, pun sama umur dengan orang yang muda, sama je. Ya, ada yang setengah kata umur 40 tahun kan. Sebab tu ada orang kata satu pepatah, life begins with 40. So ada yang katakan 40 tahun. Yang tu ceritanya dalam Quran lah, yang pasal Yes. Allah ciptakan dia. Hadis yang sahih. Hadis sahih. Cerita pasal wildan ini adalah makhluk yang khusus yang diciptakan oleh Allah dekat dalam syurga. Ustaz, saya ada dengar ceramah nak Ustaz bercakap dalam syurga nanti semua orang dia disebut umur 3 seperti Nabi Yusuf, hadis seperti Nabi Ayub, itu sahih. Wallahu a'lam persis macam mana, tetapi tuan-puan sekalian, tidak akan pernah ada rasa buruk terhadap ciptaan-ciptaan dalam syurga. So nak kata tuan-puan sekalian, nanti setiap perkara, sekecil-kecil rasa pun Allah sempurnakan. Takkan sebesar-besar ciptaan makhluk yang akan hidup dalam syurga tu Allah tak sempurnakan. Faham tak? Sebab hari ni kita tak dapat nak define apa maksud sempurna. Anda boleh define tak sempurna tu macam mana? Sebab sempurna kita mungkin okey, pada orang lain kita tak. Yes. Dia bukan sempurna pada semua. Sebab kita tak dapat nak define what is the absolute meaning of perfection. Kesempurnaan. Tak akan ada definisi yang paling ampuh nak cerita pasal kesempurnaan. Tak ada. Sebab itu Allah kata buah dalam syurga nanti, buah kan, Allah kata ada 2 rasa. Kan suratul Waqiah bagi tahu kan, ada 2 rasa. Satu, Allah kata bila mana dia ambil buah tu, dia ngap, katakan anggur tadi, dia ambil buah anggur tu, first respon dia adalah qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, macam pernah rasa buah ni. That's the first taste. Itu adalah rasa yang pertama. Tapi Allah kata, sedap tak? Okey kan? Okey, nah try rasa kedua. This is the perfection of the taste. Sepatutnya bila kamu makan anggur, ini yang sepatutnya kamu kena rasa. Gitu. Sebab yang pertama tuan-puan sekalian, yang kita rasa kat dunia ni, sebab apa tahu? Mungkin rasa dia macam tu. Sebab mungkin faktor penjagaan pokok berbeza. Mungkin cahaya tak cukup, mungkin air tak cukup, baja tak cukup. Maka hasilnya terkena pada rasa buah itu. Jadi Allah kata, the first taste kamu akan kata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, macam pernah saya rasa kat dunia. Sama macam kat dunia. Tapi the second taste is just perfection. Allah kata patutnya kalau orang jaga sempurna dan betul lah buah tu ikut kaedah yang sepatutnya, ini rasa sebenar dia. Now rasa. So kalau anda kata musang king, blackthorn tu macam tu rasa paling sedap dah kan? Tuan-puan sekalian, mungkin akan ada kelemahan dalam penjagaan durian-durian tu. Maka rasa dia jadi macam tu. Tapi nanti dekat dalam syurga nanti Allah bagi the perfection of the taste bagi durian musang king dan blackthorn. Macam mana rasa yang perfect tu tak tahu macam mana So perfect tu pasti lagi sedap. Sebab tu saya kata perfection ni dia tidak akan ada definisi. Macam kita hari ni kan, ada orang kata perfection itu dengan berat badan sedemikian, dengan muka sebegini, dengan ketinggian sebegini. Tapi tuan-puan sekalian,
Bukan dalam syurga nanti Allah akan bagi tahu what is the real perfection, dan aku akan sempurnakan jasad manusia dekat dalam syurga tu nanti. Tidak akan ada cacat dan celanya. Boleh faham? Okay. So nanti Allah akan define apa itu kesempurnaan dekat dalam syurga. Apa itu kesempurnaan dekat dalam syurga. Baik. Kita cerita pasal apa tadi? Pasal air je kan? Mula-mula dia kan? Salsabila tu lah nak katanya Kak San tu. So best lah kita minum air dalam syurga tu nanti tu pun sekalian, sebab kita tak akan pernah rasa macam tak boleh telan air ni. Kan? Tapi air Zam-Zam tetap ada kan dalam syurga tu? Apa-apa je air akan ada dalam syurga. Air yang tak pernah anda minum pun akan ada dalam syurga. Nak try rasa macam tak pernah lah minum apa air pelik sikit air serai. Silakan lah. Tak pernah lagi lah minum air ulam raja nak blend, tak pernah. Silakan lah try minum. Kat dunia tahan lah kata tak boleh minum air kok jangan minum sebab kesihatan, sebab kata boykot dan sebagainya. Tahan nafsu tak minum air kok. Contoh kan. Tetapi tak mahu sekali rasa macam ya Allah, rasa macam dulu tahan nafsu tak boleh minum tapi nak try lah dalam syurga kok. Tapi Allah kata Allah bagi kok satu, rasalah macam kat dunia tu nak rasa sangat kan, rasa. Tapi this is the other one, the perfection of the cola. Rasa mana yang lagi best. Macam itulah. Apa-apa pun tuan-tuan sekalian, minuman anda boleh customize, dan apa makanan yang anda akan makan pun anda boleh customize. Sebab Allah pernah sebut walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging-daging binatang yang berkepak. Tayrin ini adalah kalau kata setengahnya terjemahannya burung. Tayrin ini kalau nak ikut lebih general, daging-daging binatang yang berkepak. So apa binatang berkepak? Ayam, burung, tik. So Allah bagi tahu antara nikmat di syurga paling tinggi adalah walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging-daging binatang berkepak tu kalau kamu nak makan, Allah boleh sediakan mimma yashtahun, ikut apa yang kamu nak makan. Contoh, lapar ke? Contoh, tuan-puan sekalian. Contoh saya rasa ustaz saya nak makan daging itu tak berkepak. Kata tupai pun kepak je kan. Daging buruk boleh buruk. Wallahualam, tapi nak kata tuan-puan sekalian, katakanlah daging ostrich pun dikira berkepak kan. Anda bukan sekadar anda boleh minta jenis burung apa yang anda nak makan, jenis binatang berkepak apa yang nak makan, tapi memang isytahun kat sini adalah bagaimana dia akan dihidangkan pun anda boleh customize. Satu, anda boleh minta jenis macam mana, burung ke, ayam ke, anda boleh minta jenis apa yang anda nak. Yang kedua, mimma yashtahun, macam mana nak dia dihidangkan, panggang ke, masak tempoyak ke, masak apa lagi yang best-best, siakap steam limau ke, ada tak ayam steam limau setakat ni? Tak ada lagi. Ayam tempoyak pun tak pernah jumpa lagi setakat ni. So anda boleh customize mimma yashtahun, apa-apa yang kamu nak inginkan silakan. Itulah level syurga paling tinggi. Anda boleh customize apa yang anda nak makan. So tuan-puan sekalian, jangan kata dalam syurga wah je manjang. Ada cerita pasal daging. Tapi nak kata nasi goreng Pattaya pun ada juga. Tapi based on apa yang anda nak makan lah. Just ask anything, Allah akan makbulkan semuanya. Boleh faham Dan satu lagi tuan-puan sekalian, gelas-gelas itu tadi akan diperbuat daripada apa? Kak San adalah gelas kaca ya, diperbuat daripada kaca. Tapi ada gelas-gelas minuman yang lain namanya akwab dengan abarik, diperbuat daripada apa? Perak dan emas. Ada tempat Allah sebut perak, ada tempat Allah sebut emas. Saya pernah ceritakan tuan-puan sekalian, hari ni kalau kita punya perhiasan gelang kita emas tu terkena sambal nasi lemak, kita buat apa? Basuh saja ke? First kali murung dulu sekejap. Kan? Murung dulu sekejap tuan-puan sekalian, pergi basuh tu tuan-puan sekalian. Tapi tiba-tiba rasa macam dah basuh dah hilang dah dia punya tekstur tu. Tapi pergi kedai cuci gelang. Pergi kedai cuci lantai sebab kena macam-macam benda pelik, mungkin benda kotor. Tapi tuan-puan sekalian, anda bayangkan nanti level-level emas dan level-level perak yang kita guna untuk perhiasan tu, anda akan gunakan untuk letak tempat anda, letak makanan anda. So bayangkan kalau anda makan cheesy wedges yang kuah dia banjir tu, cheesy wedges KFC tu, kadang-kadang kan kita selalu marah kan, cheese tak cukup kan. Cuba pernah anda minta sekali dekat kedai KFC tu kan, KFC tu kan kata, boleh tak saya nak cheesy wedges kuah banjir. Anda jangan cakap banjir, kuah banjir macam tu. Kena sebut dengan nada yang betul kan, kuah banjir. Tuan-tuan sekalian, so anda bayangkan tuan-tuan sekalian, emas
anda letak benda yang anda kata kotor-kotor tu, itulah level perhiasan dekat dalam syurga nanti. Emas pun sebagai tempat untuk anda letak makanan. Bayangkan kalau makan nasi lemak pula sambal banjir. Atas emas ni yang anda makan ni. Syok tak syok? Syok sangat tuan sekalian. Ibaratnya kan tuan sekalian, anda pergi ambil rantai anda buat macam pinggang. Macam pinggang pula, pinggan. Kan? Lepas tu anda makan nasi lemak atas tu, sanggup? Mau kemurungan 2 tahun tuan sekalian. Tapi nak kata tuan puan sekalian, dalam syurga nanti yang bekas anda makan tu adalah emas. Kalau kat dunia bekas emas tak boleh kan? Pinggan emas? Macam mana? Kalau dekat dunia, pinggan yang bersalut emas ke, boleh ke tak boleh kan? Pinggan bersalut emas? Saya tak pernah dengar pula larangan tentang menghalang pinggan bersalut emas. Boleh. Tak ada masalah. Yang saya tahu adalah berlebih-lebihan dalam perhiasan tu yang tak boleh. Saya tak tahulah pula macam mana. Wallahu alam lah, saya tak pernah jumpa. Mungkin ada tapi saya tak pernah jumpa. Saya boleh katakan saya tak tahu pasal benda tu. Okey? Baik, kembali pada benda ni. So bila mana minuman Allah cerita, tuan-tuan sekalian tahu tak kenapa dalam babak syurga ni, dalam surah An-Naba ni Allah cerita pasal minuman juga? Sebab ingat lagi tak, bila Allah cerita pasal neraka, Allah juga ada cerita pasal minuman dia. So ibaratnya dalam surah An-Naba ni Allah cerita pasal 2 keadaan. Dan 2 keadaan tu Allah ceritakan pasal, okey, dalam neraka pun ada minuman, tapi namanya apa benda minuman neraka ni? Kalau dalam syurga ada khamar, ada arak yang bercampur dengan zanjabil. Tapi dalam neraka Allah cerita nama minumannya apa benda? Surah An-Naba ni, surah An-Naba. Apa nama minuman dalam neraka? Namanya dalam bahasa Arab? Hamim. Nama minuman dalam neraka tu puan saya nama dia Hamim. Tu pula tak tahu, Allah Alam nama Hamim tu. Kalau Hamimah tu burung merpati, tak ada masalah. Tapi Hamimau wa ghassaqa, jumpa tak Hamimau wa ghassaqa dalam surah tu? Hamim tu adalah satu air yang menggelegak ya. Tapi Allah kata apa yang menggelegak tu bukan air mineral, bukan air kosong, bukan plain water, tapi Allah kata air nanah, air luka yang menggelegak. Air nanah campur air luka yang menggelegak. Anda boleh bayang tak macam mana? Nak bayang macam mana tu maksudnya kalau anda ada cagu ke yang ada tu kan, tekan masuk dalam satu gelas. Lepas tu jerang air kat dapur. Macam itulah gambaran dia menggelegak. So tuan-puan sekalian, dan saya pernah cerita kat sini sebelum ni, kalau kita nak minum air panas tuan-puan sekalian macam mana? Take a sip first. Tu kan cara kita minum air panas kan? Kita tak digalakkan tiup air kan? Tak elok. Okay? So kalau nak minum air panas tuan-puan sekalian, kita minum take a sip. Tapi bila Allah namakan nama minuman itu adalah Hamim, dia ada satu perkataan yang boleh muncul daripada Hamim, Hama. Hama ni apa? Seekor unta yang berada dalam keadaan tersangat-sangat haus dan kekeringan kantung. Jadi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu dengan namanya Hamim, penghuni-penghuni neraka bila mana dia minum air Hamim yang menggelegak tuan-puan sekalian, air panas tu, dia bukan minum kan? Dia minum gup macam unta yang sedang kehausan. Sebab itulah dalam Quran Allah pernah sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke macam mana aku ciptakan unta? Rupa-rupanya unta tu juga boleh jadi simbolik untuk mengingatkan kita tentang apa tahu? Bagaimana dahsyatnya orang-orang ahli neraka ni minum air. Pernah tengok unta yang haus dan kekeringan kantung minum air macam mana? Dia punya lidah tu kan. Teruk huduh muka dia. Tapi nak katanya betapa seksanya dia minum, bukannya minum dia dah lah panas menggelegak. Dan air apa tu mas sekalian? Air plain water ke? Air kowe ke? Bukan. Air nanah campur air darah. Air luka, air nanah. Tak sanggup nak minum. So kalau tak sanggup nak minum, jangan bercita-cita nak masuk lah. Rasa nak try lah Ustaz. Jangan nak try lah. Okey, baik. La yasma'una fiha lagwan wala kidzabah. Yang ni tak pernah cerita lagi kan ayat ni kan? Allah kata dalam syurga nanti la yasma'una, kita tidak akan pernah dengar fiha, dekat dalam syurga itu lagwan. Lagwan ni apa? Lagwan. Bukan baguan. Baguan tu Tuhan orang Hindu kan? Lagwan maksudnya apa? Lagwan. Lara. Datang perkataan lara. Lara ni apa? Perkara sia-sia. Wala kidzabah, dan tidak ada pendustaan dan tidak ada pembohongan. Baik. Saya buat kesimpulan mudah, apa benda yang kita boleh katakan dekat dalam syurga ni? Satu, dalam syurga semua perkataannya adalah salam. Bukannya bagi salam, Assalamualaikum, bukannya semua orang bagi salam setiap masa, tidak.
Semua perkataan dalam syurga adalah salam. Salam yang benda, bila kita dengar, kita rasa tenang dan sejahtera. So walaupun saya sedang bersembang dengan anda perkara-perkara berkaitan dengan takaful sebagai contoh dekat dalam syurga nanti, anda pun akan rasa itu adalah salam, sejahtera dan tenang. Bukankah itu dilema bagi ejen-ejen takaful? Kan? Bila mana dia sampaikan perkara-perkara penerangan tentang takaful, dia tak tahu orang yang dengar tu berada dalam keadaan salim ataupun tidak, tenang ke tidak, sejahtera ke tidak. Kalau yang sejahtera kita nampak tanda-tanda, apa lagi cerita lagi pada saya, itu tanda-tanda salim, sejahtera. Tapi berapa harga, anda baru nak start cerita macam mana, apa benda caruman, berapa benefit, tiba-tiba dia kata okey, berapa sebenarnya saya kena carum. Itu okey lagi, mungkin boleh close kamu yang daripada ni ada kawan anda dah tadi cerita kat saya, tak apalah, itu macam satu lagi, tambah lagi kederitaan, rejection. Kan, satu dah tak tenang terima kita, kehadiran kita, yang kedua adalah rejection, kan sedih kan. Tapi tuan-tuan sekalian, apa-apa sembang dalam syurga nanti, Allah kata ianya adalah salaman, ianya adalah kesejahteraan dan ketenangan. Apa-apa je sembang. Dan ada terjemahan dan olahan yang agak ekstrim tuan-tuan sekalian. Kat dunia, kalau kita dengar orang mencarut, rasa tenang ke rasa sejahtera? Rasa tenang ke rasa serabut? Orang mencarut, orang nak cakap benda-benda sia-sia, orang bohong pada kita, orang benda perkataan-perkataan yang kesing-kesing kan? Orang dengar biasa dekat dunia ni rasa apa? Serabut ke selesa? Tak selesa kan? Tapi tuan-tuan sekalian, dalam syurga nanti, dulu kat dunia anda punya tahan tak sebut benda tu, kan? Hatta yang jenis baik-baik, suci-suci dia punya pemikiran, tuan-tuan sekalian, yang jenis kain putih belaka ni, orang besar ni, dia nak sebut perkataan B yang mula dengan huruf B tu, yang berakhir dengan huruf H pun dia tak berani dia sebut. Tahu benda perkataan tu? Yang ada konsonan, ada vokal O, kan? Lepas tu ada O satu lagi, tengah-tengahnya D. Tu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian nak sebut benda tu pun orang rasa macam berdosa besar dia sebut perkataan ni. Kan? Berdosa besar. Sampai dia guna, Allah sebut tak guna perkataan tu. Allah kata jahil, dia pun sebut jahil. Punyalah siqahnya dia tu. Punyalah baik orang macam tu. Dia tak berani nak sebut perkataan tu. Kita ni G-I-L-A pun gitu kan. Best pun ada gila kat. Kan? Best gila. Kan? Shock gila. Kan? Semua gila. Apa salah gila? Kan? Apa lagi? Tenang gila. Tenang pun kena gila. Allahu akbar. Nak kata tuan-puan sekalian, dalam syurga nanti benda-benda yang kita tahan dekat dunia tak berani nak sebut, kan? Tapi dalam syurga nanti anda sebut pun dikira sebagai salam. Nak membawang kan? Benda tu serabut kan? Tapi kadang kita pun join juga kan? Tapi nak katakan ada serabut. Tapi tuan-puan sekalian, dalam syurga nanti hatta membawang ke benda-benda yang tidak baik ke, anda sebut perkataan-perkataan kesing-kesing ke, itu pun dikira salam. Itu pun dikira salaman, kesejahteraan dan ketenangan. Tapi tuan-puan sekalian, anda kena ingat ya, meskipun anda pernah, dalam syurga nanti saya bercerita-cerita perkataan yang tak pernah sebut, saya nak sebut dalam syurga nanti. Tapi anda kena ingat, nak masuk dalam syurga nanti, Allah cuci semua perasaan-perasaan mazmumah dalam diri. Tapi nak kata anda nak buat, anda bercerita-cerita, tak ada masalah. Tapi ketahuilah, sebelum anda masuk syurga, semua perasaan dan sikap mazmumah semua Allah cuci habis. Dan barangkali nanti dalam syurga nanti anda tak sempat nak fikir pun dekat dunia anda pernah bercerita-cerita nak sebut perkataan tu dalam syurga. Sebab apa tahu? Nikmat tu sendiri telah menyebabkan anda sibuk untuk nikmati daripada anda duk fikir macam mana aku nak sebut perkataan tu dalam syurga nanti. Kepada siapa yang aku nak sebut? Dulu dalam hati je sebut benda ni tuan-puan sekalian. Sebab tu dalam bahasa Arab kan, marah ni ada dua perkataan. Hari Ahad ni dalam TV Al-Hijrah, saya cerita pasal mengawal kemarahan menurut Al-Quran. Dalam bahasa Arab, marah ni ada dua perkataan tau. Yang pertama, kita biasa dengar ghadab. Yang Nabi pun pesan, la taghdab, jangan marah, betul? Tapi ada satu perkataan yang sering kali dilupakan, marah juga pernah disebut oleh Allah dalam Quran dengan perkataan ghaiz. Ghin, ya, zad. Ghaiz. Apa beza ghaiz dengan ghadab? Ghaiz ni adalah anda marah tapi anda peram, anda simpan, anda tak explode. Tapi anda marah dalam hati, tapi anda tak explode. Dia jadi ghadab bila mana anda build up anger, ghaiz, build up anger to ghaiz, lalu anda anda explode. Bila anda explode, itu ghadab.
Itu puan sekalian, yang Nabi pesan la taghidu ke ataupun la taghdab? Yang Nabi nak elakkan kita selalu buat tu puan sekalian bukan yang ghaiz tadi tu. Sebab sometimes ghaiz pun diiktiraf oleh Allah. Sebab saya nak bagi tahu nanti dalam TV Hijrah nanti, dia macam bagi tahu awal pula kan. Marah ni dibenarkan juga. Marah ni ada masa-masanya dibenarkan. So tidak semua marah itu Allah kata tak boleh. Contoh. Pernah dalam surah Al-Mujadalah tu puan sekalian, seorang isteri yang diziharkan oleh seorang suami. Pernah dengar tak cerita ni? Saya pernah cerita kat sini. Tahu tak zihar? Zihar ni apa? Menyamakan isteri dengan ajnabi, dengan orang yang dia haram untuk berkahwin. Contoh, ibu, adik sendiri, kakak ke dan sebagainya. So pernah sekali ada seorang wanita ini diziharkan oleh suami dia. Sebab zihar ni adalah amalan jahiliah untuk menceraikan isteri. Tapi dalam Islam zihar tak kira cerai. Tapi amalan jahiliah zihar ni kira cerai dah. So kalau kata amalan jahiliah, sebut kau ni sama je macam mak aku, dah kira cerai dah, ikut amalan jahiliah. Tapi tuan-puan sekalian, dalam Islam kalau suami buat zihar, kenapa? Puasa terus. Puasa tu pilihan ketiga. Betul puasa tu. Tapi pilihan ketiga, minta maaf. Oh mudah. Tuan-puan sekalian, punyalah Allah jaga kaum wanita ni kan. Suami kena berhati-hati apa yang keluar daripada mulut. Sengaja ke tak sengaja ke, suami kena hati-hati. Sama ke apa yang samanya? Contoh kan, dia mungkin ada benda yang dia tak suka tentang mak dia. Tapi lepas isteri dia pun buat benda yang dia tak suka daripada mak dia tu, dia kata kau ni sama je macam mak aku. Itulah kizihar. Menyamakan. Tapi kalau benda baik tak ada masalah. Oh, masakan ayang samalah macam mak, tak ada masalah. Itu khair. Dia maksudnya benda yang mendatang yang disebut atas dasar kebencian dan atas dasar benda-benda yang tidak baik, benda buruk, yang tu yang tidak dibenarkan dalam Islam. So kalau suami ziharkan isteri, apa yang berlaku? Kena buat apa? Nombor satu, bebaskan hamba. Tapi dalam kita hari ni tak adalah konteks bebaskan hamba tu puan sekalian. So bebaskan hamba ni semula pada apa tahu? High financial punya denda yang melibatkan financial yang sangat tinggi. So tapi tuan-puan sekalian, Allah bagi choice yang kedua yang lebih kurang macam yang bebaskan hamba ni. So kalau tak mampu nak bebaskan hamba tuan-puan sekalian, Allah suruh apa benda? Puasa. Puasa nombor 3. Nombor 2, bagi makan kepada 60 orang, sittina aman. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala sittin. Bagi makan kepada 60 orang. Miskin. Bukannya bagi 60 orang kawan-kawan, tak boleh. 60 orang miskin. Dan makanan di situ tuan-puan sekalian, bukannya anda beli candy bar, coklat Cadbury tu, kan ada baba yang banyak-banyak tu tuan sekalian. Oh, anda pun tengok, uish, satu ni ada 24, anda beli 3 baru berapa ringgit. Kan bagi makan lah tu 60 orang. Anda bagi satu bar, tu tak jadi apa. Apa yang anda makan? Kalau makan lobster, makan lobster, bagi lobster. Kalau makan nasi Arab, itu rutin anda. Nasi Arab 60 orang. Okay? Itu nombor 2. Kalau tak mampu sebab high financial juga, 60 orang makan ikut apa yang anda makan. Yang ketiga ni yang kita rasa tuan-puan sekalian nampak macam mudah, tapi sebenarnya tak mudah ya. Puasa apa? Puasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Kalau terkucil sehari, ulang balik. Tiba-tiba satu hari rasa macam tak mampu, tiba-tiba tertinggal. Dia tiap hari tu juga, terlupa dah. Terlupa kan tak batal. Oh, tiap hari terlupa. Oh, tiap hari terlupa tu pun satu terlupa tu pun sebenarnya lobster juga ada pantai. Lobster juga ada pantai. Terlupa masak sendiri, rekod video. Tak kata tuan sekalian. Tapi sampai sekarang tak ada lagi atas meja ni. Okey, gua. Okey, baik. Apa cerita tadi? Okey. Pasal apa tadi? Tidak akan ada zihar. So bila mana puasa sebulan 2 bulan berturut-turut tuan sekalian. So besarnya Allah angkat martabat wanita dengan Allah jaga nilai-nilai sebegini. Suami tak boleh sesuka hati keluarkan apa perkataan daripada mulut kamu. Nampak tak? So bila mana cerita pasal isteri ni tuan sekalian yang mengadu kat Rasulullah ni, suami saya telah menziharkan saya. Tapi tuan sekalian, anda tahu tak Rasulullah buat waktu tu? Diam, tak cakap sepatah. So waktu tu ayat surah Al-Mujadalah ayat pertama tak turun lagi. So jadi asbabun nuzul, sebab bila mana diadukan kepada Rasulullah pasal isu zihar ni, Rasulullah diam je.
Dan waktu tu puan sekalian, perempuan tu jadi macam marah. Ya Rasulullah, kau dengar ke tidak apa aku cakap? Suami aku telah menyamakan aku dengan mak dia. Zihar. Tolong bagi tahu satu penyelesaian tentang isu ni wahai Rasulullah. Kira masa tu wahyu tak turun, maksudnya dia belum ada hukum dalam Islam. Tak ada lagi hukum. Tak ada lagi. Jahiliah kan? Yes. So waktu tu Nabi tak dapat apa-apa lagi. Nabi tak boleh nak cakap apa-apa. Lepas tu Nabi diam. So bila lama sangat tunggu tuan-puan sekalian, dia jadi macam orang tu build up anger. So tapi bila ayat turun, tak ada pula Allah marah, la taghdab, jangan marah. So nak kata marah pada waktu itu diiktiraf oleh Allah. Tak salah. Sebab dia marah pada waktu sebab nak mengharapkan penyucian diri. Dia nak tahu apa keputusan, status. So marah pada waktu itu diiktiraf oleh Allah. Tak salah. Sebab tu Allah kata qad sami Allah. Ayat pertama surah Mujadalah. Qad sami Allah. Jangan kamu sangkakan aku tak dengar perbicaraan kamu. Tahawirakuma. Apa yang kamu hiwarkan, apa kamu dialogkan dengan Rasulullah. Aku dengar. Sabar kejap. Gitu je maksudnya. Tapi Allah tak marah. Allah tak salahkan yang dia marah tadi tu. Itu asbabun nuzul. So sometimes ada marah yang diiktiraf. Tapi banyak keadaan marah tidak diiktiraf. Banyak keadaan marah tidak diiktiraf. Okey, baik. Sambung. So nak kata dalam syurga nanti kalau anda nak marah pun boleh. Sebab sejahtera dan tidak jadi sia-sia pula tu. Tapi dah disucikan perasaan. Tapi ingat lagi saya kata tadi, sebelum masuk syurga Allah buang semua tu. So walaupun pernah saya nak set, tolonglah saya nak tulis kat saya punya wish list dalam syurga. Saya nak marah orang tu. Saya nak curse dengan perkataan yang tut. Semua ada dah. Tapi tuan sekalian, nanti masuk syurga semua Allah buang sifat mazmumah tu. Mungkin itu juga faktor Allah kata dekat dalam syurga salaman, semuanya sejahtera. Sebab semua dah tak ada perasaan hasad. Semua dah tak ada perasaan rasa iri hati dengan orang, tak ada dah rasa dengki dengan orang, tak ada lagi dah rasa macam marah kat orang. Semua dah hilang. So lagi sebab anda dah sibuk dengan nikmat tu. Sebab Allah, saya pernah cerita surah Yasin kat sini sebelum ni kan. Ahli syurga sibuk. Kita kat dunia sibuk kan, tapi letih tak sibuk tu. Letih. Ahli syurga pun syughul, sibuk juga. Fakihun dengan nikmat-nikmat yang terlalu banyak sampai sibuk. Allah gunakan istilah apa? Sibuk. Maknanya Tak sempat nak cara orang lain. Tak sempat nak cara orang lain. Tak sempat cara orang lain. Dan tak sempat nak fikir pasal apa benda yang tak tertunai lagi kat dunia. Sebab ni pun dah cukup lah. Ini pun yang aku tengah nikmati ni pun tak sempat nak habis lagi aku nak enjoy. Dan tuan-puan sekalian, tidak akan pernah ada kebosanan walaupun sehari dalam syurga ya. Faktanya kita akan duduk dalam syurga tu selama-lamanya tau. Sebab tu jangan fikir sangat tentang terma selama-lamanya ni. Anda takkan dapat fikir selama-lamanya tu macam mana. Kita kat dunia ni memang akan ada satu masa kita akan habis. Tapi dalam syurga, enjoyment tu long lasting. Boleh bayang tak macam mana selama-lamanya tu? Sebab kalau saya pernah fikir sekali yang selama-lamanya tu kan, Tak ada hujung. macam boleh gila tau fikir benda tu. Apa maksud selama-lamanya? Long lasting. Yang tidak akan pernah ada habisnya. Tidak ada syariat pula tu. Tidak kena solat, tidak kena puasa. Enjoy je selama-lamanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti kita tiba-tiba rasa macam dah lama sangat dalam syurga tu, try lah main apa, konda-kondi ke sesama nanti kan. Allah, lama-lama sangat tu kan. Jazaan min rabbika atahan hisaba, sebagai balasan. So Allah kata nikmat-nikmat yang kita akan terima tu tidak ada laga. Nikmat syurga, minuman yang sangat luar biasa, ada kaksan, ada aqua abari, ada pula pasangan yang atraba yang sama pemikiran kita tu. Allah kata jazaan, itulah balasan. Min rabbika, daripada Tuhan kamu, ataan hisaba, atas setiap perkara yang telah kamu kerjakan dekat muka bumi. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ke Waqiah, hal jazaa'ul ihsan illa bil ihsan. Tidak ada balasan yang lebih baik melainkan kalau kamu buat baik, balasannya adalah baik. So kalau kamu buat A, balasannya AB. Tapi kalau kamu melakukan ihsan, pastinya Allah akan bagi lebih baik daripada apa yang kamu buat itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang ni saya rasa mungkin bahagia untuk kita semua hari ni. Rupa-rupanya dalam Quran ada Allah cerita tips untuk dipermudahkan urusan tau. Jelas pula tu, tapi ramai orang terlepas pandang babak ni. Kita pernah tak doa dalam doa kita, ya Allah permudahkan segala urusan kehidupan aku? Pernah doa tak? Tapi rupa-rupanya Allah ada bagi tips tau. Macam mana kita nak mudah dipermudahkan urusan kehidupan. 3 tips. Allah sebut dalam surah Al-Lail. Pernah baca surah Al-Lail tak? Surah Al-Lail sebelum surah Ad-Duha. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, kan? Dalam ayat yang ke berapa ya? Sekejap. Al-Lail ayat ke?
Ada 3 tips Allah kata untuk dipermudahkan urusan daripada surah Al-Lail. Al-Lail ayat kejap saya cari. Al-Lail ayat mana? Dan Allah juga bagi tahu macam mana kamu nak susah dalam kehidupan pun Allah dah bagi tahu tips juga. Dua-dua sekali Allah bagi tahu. Okey, ayat ke 5. Ayat ke 5. Nombor 1 Allah kata fa-amma man a'ta. Nak jadi manusia yang dipermudahkan urusan, Allah kata a'ta, banyakkan memberi. Banyakkan memberi. Tak kira lah sedekah ke, tapi a'ta di sini adalah al-khair lah. Maksudnya a'ta bil khair, fil khair. Memberi dalam kebaikan, benda-benda baik ya. Okey, memberi benda-benda yang baik. A'ta. So tuan-puan sekalian, itu yang dikatakan a'ta. Jangan kita kena jadi orang yang bagi banyak memberi. So saya rasa dalam bisnes yang anda dilibatkan pada hari ini pun adalah anda jadi orang yang banyak memberi. Walaupun orang menolak, tapi anda still lagi bersabar memberi kebaikan, menyedarkan orang tentang kepentingan takaful. Bagi contoh. Seterusnya tuan-puan sekalian, nombor 2, jadi orang-orang yang bertakwa. A'ta, tapi a'ta saja tak cukup, tapi Allah kata ittaqa, jadi orang-orang yang bertakwa. A'ta wattaqa. So nombor 1, banyakkan memberi kebaikan. Dalam ayat yang sama. A'ta wattaqa, banyakkan memberi, nombor 1. Nombor 2, bertakwa. Ustaz perincikan takwa tu. Okey, saya akan perincikan. Tapi dalam konteks memberi sebab sekarang ayat ni cerita pasal apa? Memberi kebaikan tadi. So macam mana ni dikatakan bertakwa dalam memberikan kebaikan? Bertakwa dalam memberikan kebaikan, sebagai contoh kan, hari ni kan ada orang bagi sedekah. Tetapi bukti kalau dia bertakwa tuan-puan sekalian, dia tak akan buat manau wala adza. Tak ada maka. Tak betul. Manau wa aza. Dalam pemberian tuan-puan sekalian, Allah cegah dan Allah benci manusia yang melakukan mannan wa adza. Sebab kalau dia buat mannan wa adza, itu tanda dia tidak ada takwa dalam pemberiannya. Okay, apa itu mannan? Mengungkit-ungkit pemberian tadi. Surah Baqarah. Dia ungkit pemberian dia. Dia bagi, dia ungkit. Menyakitkan hati orang. Azan pula mencela. Tadi azan pula mencela pada orang yang menerima sedekah ataupun pemberian dia tadi. Sebab kalau dia bertakwa, dia bagi, habis kat situ je. Tetapi kalau orang yang tidak bertakwa dalam pemberian ataupun sekalian, dia bagi tapi dia ungkit dan dia mencela orang-orang yang dibagi sedekah itu tadi. Itu yang kita duk bimbang tu. Kadang-kadang mungkin orang yang kita bagi sedekah tu tiba-tiba someday, satu hari tu sekalian, satu hari tu dia buat something yang salah pada kita. Tiba-tiba kita ungkit. Nombor 1 kata, kau ni tak kenal budi. Tu dah mencela tu. Aku pernah bagi kau 5,000 dulu. Dah ungkit dah tu. Ustaz, kalau kita bagi kan, lepas tu kita kononnya macam nasihatkan lah. Kerja lah, jangan malas. Kerja lah, sampai bila. Macam tu dikira okey. menasihati dia. Menasihati pula ada peringkat dia. Menasihat pula kita kena bagi nasihat dengan hikmah sampai dia tidak rasa terkecil hati. Kalau kita niat nak bagi motivasi, kena niat betul-betul dia terasa motivasi dengan kata-kata kita, bukan rasa dia perli. Macam dia rasa kita ni macam perli dia. Sebab perli ni menyakitkan tuan-puan sekalian, dia sangat-sangat menyakitkan. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, elakkan kalau kita nak bagi pemberian tapi dalam masa yang sama kita menyakiti hati orang yang kita bagi sedekah tadi tu. Sebab itu ayat seterusnya Allah bagi tahu qaulun ma'rufun. Berikanlah qaul, kata-kata ma'ruf yang baik. Sebab kadang-kadang kan ada orang yang kita tak mampu nak bagi sedekah, tiba-tiba kita ni buat apa tuan-tuan sekalian? Kau ni sedikit je. Kan kita bagi kata-kata yang menyakitkan hati orang minta sedekah tu. Mana tahu betul-betul orang itu memerlukan tuan-tuan sekalian benda tu, duit tu. Tiba-tiba kita kata kau ni sedikit kau daripada mana? Sekarang ni berlaku trend tuan-tuan sekalian kan. Kalau pergi kedai makan ada orang minta sedekah. Lepas tu trend apa dekat media sosial tuan-tuan sekalian, hari tu tertangkap seorang yang menyamar. Anda pernah tengok video tu? Yang menyamar minta sedekah? Bukan menyamar. Orang menyamar. So tuan-tuan sekalian, apa tadi? Dia menyamar sebab kebetulan waktu tu kan dia menyamar daripada Mak Tafiz. Dia adalah kad semua sorat sokongan tu. Tapi kebetulan waktu tu orang yang nak bagi duit tu, dia tanya solat maghrib berapa rakaat? Anda tengok? Kan tiba-tiba dia kata, tapi dia tak boleh nak jawab. Dia jawab tu, dia teka-teka dia kata 4.
Dia jawab benda dia. Solat subuh berapa rakaat? Dia kata 4. Macam last kali bila orang tu tanya semua solat tu sekalian, dia jadi macam dia jadi takut lah. Last kali dia minta maaf, dia kata dia tipu je benda tu. Memang dia rakam video tu dan viral. Dia kata memang ada pun sedikit tu. Tapi tuan-puan sekalian, salah ke tidak? Kalau kita ni betul orang tu sedikit kita bagi, adakah kita dikira berdosa bagi duit kat dia? Tak, sebab bila kita bagi, selesai dah kita kat situ. Apa dia buat dengan benda tu, itu dah jadi milik dia. Dan dia yang akan tanggung. Anda takkan terlibat benda tu. Tapi betul juga kena ada penguatkuasaan dalam memberikan dalam orang yang tak sedekah pada hari ini. Itu pun kena dilakukan sebab takut berleluasa pula, ramai pula kena tipu. Nampak tak? So nak kata tuan-puan sekalian, kalau kita tak nak bagi, jangan sakiti hati orang tu. So itu je syarat dia. Sebab itu tanda anda ada takwa. Kalau anda tak nak bagi, tak apa, cakap baik-baik. Tak ada duit ke, tak ada duit kecil ke, cakap je lah apa kebenaran yang mungkin tidak akan mengecikkan hati dia. Jangan tak bagi, dah lah tak bagi, lepas tu bagi kata-kata yang menyakitkan hati lagi, viralkan pula video budak tu lagi. Itulah yang kita duk sedih tu pada hari ni. Sebab orang sudah hilang takwa dalam diri. Orang sudah hilang takwa dalam diri. Okay, nampak tak? So banyakkan memberi dan jadi orang yang bertakwa dalam pemberian. Elakkan mannan wa adha. Elakkan kita mengungkit dan elakkan kita ni menyakitkan hati orang yang kita bagi sedekah itu tadi. Dan nombor 3 apa benda tuan sekalian? Tadi bagi. Nombor 2 bertakwa. Banyakkan memberi dan bertakwa. Yang ketiga tuan sekalian datang pada ayat selepasnya, wasaddaqa bil husna. Jadi orang yang yakin dengan kebaikan yang kita buat tadi. Contoh kan hari ni kan, bila mana kita bagi sesuatu, contohnya duit, kadang-kadang kita rasa macam betul ke kalau kita bagi ni Allah akan biarkan seperti mana satu biji benih membiak jadi 7 tangkai. 7 tangkai akan membiakkan jadi 100 biji dalam setiap tangkai itu. Allah sebut dan Allah janji dalam Quran. Kan? Satu kebajikan akan dibiakkan sampai 7, 100. Tapi jangan ada faham 7, 100. Itu simbolik kepada Allah akan biakkan, Allah akan gandakan apa yang kita bagi tu. Tapi kan dalam keadaan dia baca ayat tu, tiba-tiba dia rasa macam, ya ke? Gitu. Dia bagi-bagi. Dia tak ungkit. Dia tak beri kata-kata yang tercela kepada orang yang dia bagi sedekah tadi tu. Tapi dia jadi macam, ya ke ni? Betul ke Allah akan gandakan ni? Tiba-tiba dia tunggu 2 tahun. Tak ada pun. Dia tak yakin dengan janji Allah. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam setiap kebaikan kita buat, yakinnya Allah akan balas yang terbaik. Yakin dengan apa yang Allah balas tu adalah yang terbaik. Pasti Allah akan balas yang terbaik. Kena yakin. Jangan tak yakin. Sebab tuan-puan sekalian, perasan tak? Pernah tak berlaku dalam kehidupan kita tuan-puan sekalian? Kita ada buat kebajikan, kita yakin dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita mungkin nampak kebajikan dalam bentuk duit yang kita bagi tu, Allah akan ganda duit juga. Kadang-kadang kita selalu nampak kalau bagi duit Allah akan balas duit. Jangan. Tak semua orang Allah bagi peluang, lepas dia sedekah RM1, Allah gandakan jadi RM1 duit dia. Memang ada situasi macam tu dalam kehidupan kita hari ni. Tapi tak semua orang Allah kata yang perlu untuk kamu, dengan kamu bagi RM1 aku gandakan jadi RM1. Tak semua. Sebab ada orang Allah bagi RM1 dengan cara lain. Contoh macam mana? Allah tak bagi dia sakit, so dia tak kena keluar duit. Nampak tak? Still Allah bagi RM1 juga, tapi dalam bentuk yang lain. Contoh, Allah bagi RM1 dalam keadaan macam mana? Dia punya orang yang sewa rumah dia tu konsisten bayar pada dia, tak pernah miss. Macam Cik Aziz kan, Alhamdulillah kan. Semua orang bagi duit sewa rumah, semua orang bayar. Tak pernah. Tu yang kena minta lobster tu. Nak kata yang tak pernah orang tak bayar, nak kata tak pernah miss. Macam saya pernah tengok, contoh macam family terdekat saya, dia ada sewa rumah banyak. Tapi nak kata berlaku banyak masalah penyewa. Penyewa semua bermasalah. Satu tinggalkan rumah dalam keadaan teruk, dalam keadaan bil tak bayar. So walaupun ada deposit tuan-tuan sekalian, tapi deposit pun tak cukup nak bayar bil. Rugi dah kat situ. Nak kata banyak kebaikan orang lain tuan-tuan sekalian, jenis orang tak ambil kesempatan dengan kita. Kan, tak minta lobster setiap hari. Kan? So nak kata tuan-tuan sekalian, tak ambil kesempatan pun juga nikmat dan rezeki Allah nak bagi RM1 tu. Itu nikmat tu. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Tenang. So nak kata tuan-tuan sekalian, Allah sebenarnya bagi, tapi kita je yang definisikan dengan saya bagi RM1 mesti RM1 kena dapat. Tak. Sebab kadang-kadang fikiran rezeki tu sempit lah. yes, sebab kita menyempitkan. Allah sihatkan kita pun RM1 sebenarnya. So it's the matter of macam mana kita nampak apa yang Allah bagi kat kita tu dalam bentuk yang bagaimana.
Jangan nampak rezeki itu sekadar duit je. Sebab itu Allah kata, satu penglihatan yang akan menukar segala pandangan kehidupan kita adalah kita kena yakin. Ayat surah Asy-Syura ayat ke surah Syura ayat yang ke Asy-Syura 36 sampai 37. Surah Syura ayat ke 36 sampai 37, Allah sebut apa tuan-puan sekalian? Kalau kita betul-betul nak pandang apa yang kita ada pada hari ini dengan surah Asy-Syura 36 37, 36 bagi tahu, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Allah kata apa yang datang dari Allah yang kamu dapat dekat dunia ni adalah khairun. Apa-apa je. Setiap benda yang kita terima daripada Allah itu khairun, itu adalah yang terbaik. Dan Allah kata tuan-puan sekalian, bukan sekadar terbaik, tapi dia wa abqa, dan dia kekal. Kita kat dunia tuan-puan sekalian hari ni, kalau kita nak pilih pasangan, kita nak pilih pasangan yang terbaik tu, kita ambil lah apa benda kriteria, wajahnya cantik, keturunannya bagus, itu dah dikira terbaik. Tetapi tidak ada jaminan kekal. Betul? Nampak tak? Allah punya jaminan, apa yang kamu dapat daripada aku, apa yang aku bagi dekat kamu, satu, tu yang terbaik. Yang kedua, bukan sekadar yang terbaik, tapi abqa, tu kekal sekali. Kekal. Abqa. Sebab tu tuan-puan sekalian, benda-benda yang besar dalam kehidupan minta Allah pandu, supaya kita dapat benda tu datang dalam bentuk nikmat, bukan istidraj. Terbaik dan Kita minta Allah bagi yang terbaik dan kekal pada kita. Tapi mohon itu datang dalam bentuk nikmat lah, bukan dalam bentuk yang Allah gambarkan itu istidraj. Na'udzubillah. Kalau istidraj tuan-puan sekalian, masa tu bukanlah kira terbaik lah tu. Benda tu untuk menyesatkan lagi kita ada. So dalam setiap benda yang kita lalui dalam kehidupan, kekal tu maksudnya benda tu mungkin akan menyebabkan kita boleh sustain. Contoh. Kita nampak macam sikit, tapi Allah kata itu yang terbaik untuk kamu. Dan rupanya kita dapat sikit tu, kita boleh sustain beberapa hari, dia kekal. Kadang-kadang kita sekadar fokus kepada yang terbaik, tapi lupa kepada benda tu. Faham? Alhamdulillah. Susah yang sebut, anda tolong sebut kan. Nampak tak? Kita lupa pasal benda tu. Dia macam ni lah, macam saya dapat ada orang kongsi tentang bisnes kan. Ramai orang fikir macam kita nak reach some amount ataupun some numbers dalam kehidupan ni. Duit saya kena ada banyak ni. So bagi kita itu definisi terbaik kita. Tapi kita lupa, lepas kita ada benda tu, barangkali akan ada pengurangan pula lepas tu. Dia mungkin tak sustain. So ramai orang fikir untuk yang terbaik, tapi ramai tak fikir untuk bagaimana nak sustain. Dalam bisnes tu puan, it's all about sustainability. Betul tak? Betul tak? Betul saya sebut tadi. Betul Dia bukan laju dah tu. Dia bukan sekadar kita nak reach some amount dekat dalam bisnes, tapi it's about how to maintain. Kita nak sustain. Okay? Baik. Jaza'an min rabbika ata'an isaba. So Allah kata itu yang kita buat, itu yang kita akan dapat. Dapat 3 cara untuk dipermudahkan urusan. Sebab tu ayat surah Al-Lail disambung dengan apa? Fanuyassiruhu lil yusra. Nampak tak? Aku akan mudahkan bagi kamu untuk mendapat kemudahan. 2 kali Allah guna perkataan tu. Fanuyassiruhu lil yusra. Aku akan mudahkan untuk kamu dapat rasa mudah. Aku akan mudahkan kamu untuk mendapat kemudahan. Dah lah mudah, dipermudahkan lagi mudah tu. Tapi ayat selepasnya Allah kata, kalau kamu nak dipermudahkan untuk rasa susah pun ada cara juga. Tengok ayat selepas itu, anda boleh baca sendirilah. So tadi Allah bagi tips, bagi banyak-banyak kebaikan. Yang kedua, ada takwa dalam pemberian. Yang ketiga, yakin dengan kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan tadi tu. Allah akan bagi yang terbaik dan yang kekal, insya-Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, ada juga tips untuk dipermudahkan kesusahan. Tapi yang ni tak ada ramai yang nak lah. Tapi Allah kata ada cara untuk dipermudahkan rasa susah tu. Ayat selepasnya, anda boleh baca sendiri lah. Okay? Saya nak habiskan An-Naba ni. Sikit lagi. Okay. So itu balasan. So tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat balasan daripada Allah ni atas apa yang kita kerjakan. So kalau kita kerjakan yang terbaik kat muka bumi ni, Allah akan bagi yang lebih terbaik daripada yang terbaik kita buat dekat muka bumi ni. So just give our best shot. Betul tak dalam bahasa Inggerisnya? Give our best shot. Dan setiap perkara yang kita lakukan. Baik. Rabbis samawati wal arda wa ma bainahum wa ma bainahum ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Okey. Saat mungkin kita ni ada manusia yang bila mana diperdengarkan cerita pasal syurga ni,
Dia masih lagi tak yakin, betul ke Allah bagi-bagi macam ni? Boleh ke Allah bagi macam ni banyak? Macam over sangat lah buat macam ni, dapat balasan macam ni. Ada orang macam dia mula berfikir, Allah betul ke nak bagi macam ni? Tapi kita tak fikirlah, kita yakin Allah boleh bagi benda tu. Tapi Allah kata, orang-orang yang tak yakin, cuba baca ayat ke-37 ni. Allah kata, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Aku adalah Tuhan bagi langit. Samawat beza dengan samak. Samak tu satu langit. Tapi samawat masuk langit-langit. Dia jamak bagi samak. Jadi Allah kata Allah adalah Tuhan kepada langit-langit yang ada dekat bumi pada hari ni, dan Allah juga adalah Tuhan kepada bumi dan apa yang ada di antaranya. Dan apa yang ada di antaranya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila Allah cerita pasal Allah adalah Tuhan langit, Allah adalah Tuhan bumi, dan Allah adalah Tuhan di antara langit dan bumi, apa kita faham? Segala isi. Maksudnya isi dan penciptaan itu pun aku boleh buat. Takkanlah nak bagi kebaikan yang lagi kecil daripada itu kepada manusia, takkan aku tak boleh buat. Sebab dalam Quran Allah pernah tanya satu soalan, antum asyaddu khalqan am sama'u banaha. Surah An-Nazi'at ni, antum asyaddu khalqan am sama'u banaha. Apakah soalan Allah? Allah pernah tanya kat kita, baca ayat tu. Kalau kita baca ayat tu, Allah tanya kat kita, kamu lagi susah ke nak cipta ataupun langit lagi susah nak diciptakan? So Allah pernah tanya soalan tu kepada kita, apa jawapannya? Tiada yang susah bagi Allah. Absolutely tak ada susah bagi Allah. Tetapi Allah pernah tanya soalan ni, dan ada pernah Allah jawab dalam surah lain. Allah pernah tanya soalan, kamu lagi susah ke? Asyaddu, kamu, antum asyaddu, kamu ke lagi asyad, lagi susah, ataupun awis sama'u banaha, atau langit aku yang aku ciptakan tu. So langit lagi susah nak cipta ke? Allah lagi manusia lagi susah nak cipta? Memang tak susah untuk bagi Allah, tapi mana lagi kompleks penciptaannya? Manusia. Manusia ke? Macam langit lah. Langit je. Tak ada. Manusia pun ramai ke? Langit ke manusia? Dalam surah Akbar, saya cari surah dia. Saya tak ingat surah sebenarnya, tapi jawapannya adalah langit tu je lah. Nanti kalau sempat saya cari surah apa, saya tak ingat apa keyword saya. Reason dia tuan-puan sekalian, sebab itulah tuan-puan sekalian, tidak pernah lagi ada orang mengaku dia boleh cipta langit pada hari ini dalam dunia. Hatta seteruk-teruk Namrud yang berhadapan dengan Ibrahim AS. Saya pernah cerita pasal cerita ni kan. Sebab kalau kata cipta manusia, ada dah attempt ataupun cubaan dekat dunia pada hari ini, orang cuba nak klon manusia, dan ada yang hampir berjaya pun, tapi akhirnya tak sempurna. Dengan ada satu mata, kepala besar kan. Anda pernah tengok kan, ada manusia pertama yang sempat hidup 1-2 hari lepas tu mati. So nak kata ada orang cuba recreate manusia, tapi tak pernah akan jadi sempurna kan. Nak katanya ada attempt penciptaan manusia, tapi tuan-tuan sekalian, tak ada lagi orang mengaku, dan tak pernah lagi orang terfikir nak buat apa langit. Tak ada lagi. Namrud tuan-tuan sekalian, bila mana Ibrahim bagi tahu kan, okey, Tuhan aku ni siapa? Namrud ni tak beriman lah pada waktu tu. Okey, Tuhan aku siapa Namrud? Tuhan aku adalah yang boleh menghidupkan dan mematikan. So tuan-puan sekalian, Namrud dengar Ibrahim kata Tuhan kamu boleh hidupkan dan mematikan, sengih dia. Dia kata, qala, Namrud pun respon, ana uhyi wa umit, I can do that also. Nak kata Namrud bagi tahu, oh Tuhan kamu Ibrahim boleh menghidupkan dan mematikan, aku ana Namrud uhyi wa umit, aku boleh hidupkan dan mematikan juga. Sekarang pun aku boleh tentukan kau mati dan kamu hidup sekarang ni wahai Ibrahim. Gitu respon Namrud. Tapi bila mana Ibrahim bentangkan fakta kedua tentang Tuhan, tentang Allah, dia kata Tuhan aku adalah yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Senyap Namrud. Namrud tak boleh mengaku yang aku pun boleh ciptakan langit dan bumi, tak boleh. Sebab tu Ashabul Kahfi bila nak perkenalkan siapa Tuhan dia, dia kata Tuhan dia siapa? Rabbuna, Tuhan kami siapa? Rabbus samawati wal ard. Saat raja pada waktu itu mengatakan dia adalah walada, anak kepada Tuhan, jadi tuan-tuan sekalian, dia kata okey, it's okay, kamu nak aku anak Tuhan, silakan, teruskan kekufuran kamu. Tapi kalau kamu nak tahu Tuhan aku siapa, Tuhan aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kamu boleh kata kamu cipta langit dan bumi? Kata. So kalau kamu semua sidang-sidang orang yang berada dekat istana pada waktu mengakui dia adalah anak kepada Tuhan, cuba tanya dia boleh cipta tak langit dan bumi? Itu sebab Ashabul Kahfi bagi tahu Rabbuna Rabbus samawati wal ard.
So bila Allah bagi tahu tentang kita dalam ayat dalam surah An-Naba ni tentang Allah adalah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, sebab Allah nak bagi tahu kalau aku mampu cipta benda yang tak pernah manusia mengaku dia boleh cipta, takkan bab nak bagi kebajikan yang kecil-kecil smaller pieces ni aku tak boleh nak buat. Nampak? Sebab itu surah An-Naba dimulakan dengan perihal pasal kiamat, anin naba'il azim, berita yang besar. Tapi tuan-puan sekalian, kiamat dah berlaku belum? Ada orang dah nampak kiamat ke belum pada hari ni? Tak nampak lagi tuan-puan sekalian. Sebab itu Allah bawa cerita pasal alam. Sebab itu ada ayat 6 sampai 16, 10 objek Allah cerita pasal benda yang tak pernah ada orang mengaku dia boleh cipta benda tu. Malam, siang, gunung. Kan ada 10 objek tu kan? Sebab Allah kata, it's okay kalau kamu tak beriman pasal kiamat sebab mungkin kamu tak nampak lagi. Tapi itu pun dah teruk dah sebenarnya. Tapi Allah kata, cuba kamu tengok alam yang aku cipta. Dan tak pernah ada manusia mengaku dicipta alam-alam ini. Maka kalau aku yang ciptakan semua benda itu, takkanlah aku nak hancurkan benda yang sukar. Mana lagi senang? Cipta sesuatu ke menghancurkan sesuatu? Planning sesuatu ke, build up sesuatu ke, ataupun menghancurkan itu lagi mudah? So Allah kata kiamat nanti kan semua akan hancur. So kalau Allah kata dengan semua tak mampu nak cipta benda ni, tapi aku mampu cipta benda ni, so kalau aku cipta, takkan aku tak boleh nak hancurkan? Yang orang kata susah nak cipta tu, aku cipta dengan mudah, takkanlah nak hancurkan tak mudah bagi aku. So logiklah kiamat tu. Nampak tak? So Allah kata, kamu mungkin tak nampak kiamat, kamu susah nak beriman. Tapi alam semua orang nampak. Dan semua orang tak pernah mengaku dia dicipta alam ni. So aku kata aku cipta benda ni dan aku nak hancurkan, lagilah senang. Lagilah senang. Sebab itulah bila cerita pasal syurga, again, ada manusia yang tak percaya. Ya ke? Macam overrated sangat je syurga ni. Tak overrated? Overrated sangat je. Allah kata, memang layak pun overrated sebenarnya. Sebab aku mampu buat. Aku mampu bagi. Okay? Penutupnya adalah Allah bagi tahu. Nanti bila dekat dalam akhirat nanti Allah kata, ni realiti realiti di dalam akhirat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Allah kata pada hari tersebut semua berdirinya ar-ruh. Ar-ruh di sini maksudnya siapa? Ar-ruh. Yauma yakumur ruh, pada hari tersebut berdirinya ar-ruh. Ruh ni Jibril. Yes, alhamdulillah. Sebab dalam Quran Allah pernah namakan nama Jibril dengan sebutan apa? Ruhil Qudus. Satu ruh yang suci. Nama Jibril. Surah Baqarah. Pun sama juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh kat situ adalah malaikat Jibril. Dalam ayat ni pun Allah tak sebut Jibril, Allah sebut ruh. So nak kata tuan-puan sekalian, yauma yakumur ruh, pada hari tersebut akan berdiri ruh Jibril alaihissalam wa malaikah, dan semua malaikat saffan, dalam keadaan bersaf-saf. Nak kata tuan-puan sekalian, malaikat pun nanti akan berada dalam keadaan bersaf-saf dekat dalam akhirat nanti. Sebab dia orang ni pun tak akan ada kuasa dekat dalam alam tu. Masa nak hari hisab tu, malaikat pun tak ada kuasa. They are truly helpless. Sampai mereka ni nak bercakap pun mereka tak berani. La yatakallamun, mereka tak berkata apa-apa. Illa, melainkan adzina lahur rahman, melainkan kerana Allah bagi izin kat dia untuk bercakap. Nak kata malaikat pun tak bercakap dekat dalam alam akhirat nanti. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Allah nak gambarkan this is the truth. Maliki yaumiddin. Inilah maksud sebenar Maliki yaumiddin. Aku memiliki sepenuhnya hari pembalasan ni. I'm in charge, full in charge dekat dalam hari pembalasan. Malaikat pun tak akan ada in charge kat dalam ni. Aku seorang je. Sampai malaikat pun tidak dibenarkan berkata-kata melainkan izin Tuhan. Kalau Allah benarkan dia bercakap, baru dia bercakap. So soalan saya tuan-tuan sekalian, Jibril ni malaikat ke tak malaikat? Tapi kenapa berasingan ruh dengan malaikat dalam ayat ni? Kenapa tak sebutnya yauma yakumul malaikatu saffa? Kenapa roh diasingkan daripada malaikat sedangkan kita pun tahu roh tu pun adalah malaikat? Kenapa? Okay. Bila kita sinonim dengan perkataan saf, salat, dan bila ada salat, bila ada saf, mesti ada imam satu kat depan kan? Okay, kenapa mesti Jibril terkeluar daripada saf tu dan dia jadi imam pada waktu tu? Why? Dia bukan sekadar ketua.
tuan-puan sekalian, dia adalah orang yang akan mengesahkan segala-galanya pada waktu itu. Apa yang dia akan desahkan? Sebab tuan-puan sekalian, bila manusia ni hidup kat muka bumi ni, mereka akan didedahkan, dia akan diberikan petunjuk daripada Al-Quran, daripada wahyu. So bila malaikat Jibril kat depan ni, masa tu nak kena hisap semua manusia-manusia ni, tuan-puan sekalian, apa yang Jibril akan lakukan? Dulu orang ni, dia dah pernah terima dah apa yang aku sampaikan dulu, wahai Allah. So apa yang aku turunkan pada Muhammad SAW, orang tu dah pernah dengar dah. So dia akan mengesahkan seorang-seorang, orang ni dah pernah terima wahyu, orang ni dah pernah terima wahyu. Sebab itulah tuan-puan sekalian, Allah hasilkan roh kat dalam ayat ni. Sebab dia akan mengesahkan setiap manusia kat muka bumi ni, dia dah pernah dengar dah wahyu yang kau pernah minta aku sampaikan satu ketika dahulu, wahai Allah. Ni dah pernah terima, ni dah pernah terima. So nak kata tuan-puan sekalian, bila malaikat Jibril mengesahkan benda tu, tidak akan ada lagi alasan daripada manusia, saya tak dapat petunjuk lah. Nampak tak? Tak sampai seru ke? Tak sampai seru lah. Dia tak ada. Sebab malaikat Jibril dah sahkan, dia dah terima apa yang kau minta aku sampaikan dulu, wahai Allah. Aku dah sampaikan dengan baik, dan dia pun antara orang yang pernah terima apa yang aku sampaikan dulu. Ustaz, soalan. Okey, malaikat Jibril dia sampaikan wahyu. So Al-Quran ada, kita rujuk Al-Quran kalau masalah apa semua. Tapi bukan kita menafikan. Macam lepas tu kita kan tahu macam hidayah tu Allah yang bagi. Walaupun kita dah baca, tapi kadang-kadang kita macam tak terbuat kan, berat kan. Kadang-kadang nak buat sesuatu tu berat semua kan. Yes. Adakah itu masih kita yang salah, Ustaz? Kalau kita dah belajar dan kita dah tahu apa yang Allah suruh, tapi kita tak buat, tuan-puan sekalian, di situ dikira sebagai manusia yang asi, bermaksiat kepada Allah. Tahu tak asi? Asi ni adalah bermaksiat lah. Sebab dia beza kalau orang yang tak tahu, dia buat benda yang salah tapi dia tak tahu, dia dikira sebagai orang yang jahil dan dal, yang sesat. Itu kalau dia pun dia tak tahu. Kalau dia tak tahu. Tak terima wahyu. Tapi sekarang ni wahyu sudah sampai. Dan dia jelas pula tu apa daripada wahyu tersebut. Cuma dengan sebab nafsu dia tak nak buat apa yang Allah suruh buat tu. Apa yang Allah larang, dia buat juga apa yang Allah larang. Maka di situ dikira sebagai al-asi, orang yang bermaksiat terhadap apa yang difahami. So dikira bersalah juga lah, tuan-puan sekalian. Walaupun Allah tak bukakan hati. Oh, kalau macam tu kita nak salahkan Allah lah kalau macam tu. Itulah tu yang saya macam ada maksudnya. Sebab tuan-puan sekalian, sebabnya adalah Allah bagi tahu kalau mereka tidak beriman bukan salah aku. Sebab peringatan sudah sampai. Bukan aku tak bagi tahu, aku dah bagi tahu. Kalau kamu buat macam ni, konsekuensi macam ni. Kalau kamu tak buat macam ni, konsekuensi macam ni. Dia dah ada dah cause and effect Allah bagi dekat dalam cerita tu. Tapi kalau kamu still tak faham juga, tanggung sendiri. Sebab itu Adam AS, Allah ada bagi syariat kepada dia dekat dalam syurga. Apa syariat dia? Border dia jangan dekat dengan pokok tu. Tapi apa Adam buat, tuan-puan sekalian? Dia go beyond the border. Dia keluar daripada border tu, syariat tu. Allah kata jangan, tapi dia masuk. Tapi tuan-puan sekalian, apa permintaan Adam selepas dia buat salah tu? So dia sekarang ini, tuan-puan sekalian, dia dah dapat peringatan. Sama macam kita dapat peringatan, tapi dia go beyond border. Dia langgar syariat tu. So adakah dikira bersalah? Adakah Allah tak buka pintu hidayah? No. Tapi apa Adam kata, sebenarnya bukan salah Allah, tapi yang salahnya adalah zalamna anfusana. Kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab setiap border yang Allah buat tu semua nak menyelamatkan kita. Ibaratnya, tuan-puan sekalian, ulama-ulama kita selalu cerita pasal analogi ni. Ibaratnya macam kambing yang ada pagar dekat sekelilingnya. Yang pagar itu tuan kepada kambing tu buat tujuannya apa? Nak elakkan ada serigala masuk. Ada serigala masuk. Supaya elak kita ni terkena ancaman-ancaman dekat luar tu. Tapi tuan-puan sekalian, tuan dah pesan jangan keluar dari pagar ni. Sebab dekat luar tu ada banyak serigala. Tapi anda kata kalau kita tak ikut apa tuan cakap, kalau kita keluar juga daripada pagar tu, kalau kena makan dengan serigala, salah Allah lagi ke? Salah tuan tadi tu lagi ke? Salah diri sendiri. Dan betul lah kata Adam AS, dia doa pada Allah bila dia buat salah tu, nak minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nombor satu dia kata benda, Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami sendiri. So it's not related to Allah dah masa tu. Bukan salah Allah dah. Sebab Allah dah bagi peringatan kat aku. So kalau aku still buat, aku menzalimi diri aku sendiri. Zalamna anfusana. Nampak So tuan-puan sekalian, malaikat nanti akan bagi pengesahan. Jibril khususnya akan bagi pengesahan.
makhluk ni, fulan bin fulan ni, dia dah dapat dah peringatan daripada apa yang aku sampaikan dulu. Apa yang kau minta aku sampaikan, aku dah sampaikan dan dia dah dapat dah peringatan tu. So kalau dia nak beralasan, tak boleh. Dia dah dapat dah peringatan tu. So kalau dia still buat, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Okay, nak habis dah. Sikit lagi. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. So Allah kata hari itu adalah hari yang benar ya. Yaumul haqq. Hari itu akan menjadi realiti satu hari nanti. Ini bukanlah satu benda yang bersifat dongeng. Okey. Kita hari ini tuan-puan sekalian, hidup hari esok adalah misteri. Tapi hidup pada hari akhirat adalah kepastian. Okay, dia nak jadi macam cantik-cantik sikit. Hidup pada hari esok adalah misteri. Tetapi hidup di hari akhirat adalah pasti. Misteri dan pasti. Boleh buat status Facebook tu. Okey. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang mahu, niscaya mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. So Allah kata kok mana pun kita akan dikembalikan kepada Allah. Ayat terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sungguh kami telah peringatkan kalian akan azab yang dekat. Bermakna tuan-puan sekalian, Allah kata hari itu dekat. Tapi kalau kamu tidak ambil jalan kembali yang terbaik untuk kembali pada Allah, ingatlah azaban qariba. Azab itu sudah semakin dekat kepada kamu. Dan Allah kata hari orang melihat apa yang pernah dilakukan di tangan-tangannya. So nak kata tuan-puan sekalian, hari tersebut akan diperlihatkan semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Saya pernah ceritakan dua keadaan. Orang yang dapat buku amalan dengan tangan kanan, Allah bagi tahu jaminan kepada mereka yang dapat tangan kanan, hisaban yasira. Kan? Kitabahu biyamini, dapat kitab dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dapat hisab yang mudah. Tapi kalau mereka yang dapat buku amalan dengan tangan kiri, apa benda dia akan buat? Hasbu, habis. Dan perkara pertama yang mereka lakukan saat mereka buka kitab mereka, ya wailatana mali hadzal kitab. Al-Kahfi bagi tahu pasal benda ni. Respon pertama orang-orang yang dapat buku amalan dengan tangan kiri adalah ya wailatana mali hadzal kitab. Celaka kitab ni. Kenapa dia celakakan kitab dia? Kenapa? Sebab inilah gambaran dia. Sebab every single detail ada dalam buku tu. Dia rasa macam dia seorang je tahu dosa dia buat tu, tapi yang ni pun kau catat, celaka. Gitu. Dia celaka sebab apa tau? Yang ni pun kau catat. Gitu. Sebab dia rasa macam dia seorang je tahu pasal benda tu. Orang lain tak tahu. Tapi tiba-tiba tercatat dalam tu. Dia kata, hal ni pun kau catat, ya Allah, kau rasa aku seorang je tahu, tak ada orang nampak. Sebab tu dia celakakan kitab dia sendiri. Sebetullah kata Allah, mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu akan dibentangkan semuanya sekali apa yang pernah dilakukan. Dan pada saat itu tuan-puan sekalian, lepas dia kata celaka kitab dia tu, ibaratnya selepas itu dia menyambung, wa yakurul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya saat ini aku menjadi tanah. Saat dia menyesal dengan amalan, buku amalan dia dapat tu, dan dia mencelakakan kitab itu, dia kata ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekarang ini kalau aku tak jadi manusia tapi aku jadi tanah. Kenapa yang diminta jadi tanah? Sebab tanah tak kena hisap. Sebab buku amalan kan cerita pasal benda yang kita kena hisap. So dia minta jadi tanah sebab alangkah baiknya aku jadi tanah sebab tanah tak kena hisap. Sebab tu dalam banyak-banyak tempat kita akan dikebumikan, Allah tak pilih batu, Allah pilih tanah. Sebab tanah tu tidak akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia minta alangkah baiknya aku jadi tanah sebab tanah saat ini tidak dipertanyakan, tidak dipertanggungjawabkan pun oleh Allah Azza wa Jalla. So best jadi tanah. So sebab itu Allah bagi tahu orang yang masuk dalam neraka ni, Allah bagi tahu dalam surah An-Naba sebelum ni, mereka ini adalah orang-orang yang la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap pada hari hisab. Surah An-Naba kan? Yang orang masuk neraka Jahannam tu sebab apa? La yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah mengharapkan pun keadaan terbaik dalam situasi hisab dia nanti. Kalau kamu benar-benar mengharapkan keadaan terbaik waktu hisab, maka kita kena beramal. Kita kena jadi orang yang bertakwa. So kalau kamu tidak mengharapkan hisab, sebab itulah bila tiba-tiba berlaku betul-betul hisab depan mata, sebab itulah dia kata alangkah baik yang sekarang ni aku tak kena hisab, jadi tanah lagi baik. Nampak tak? So sebab mereka kat dunia tak percaya pasal akan ada penghisaban. Bagi dia orang dah mati ya. Bagi dia orang macam tu. Dah mati ya. Nak kena hisab apa lagi? Mati.
Dia ingat bila dia mati tu tamat. No, Allah kata mati tu adalah permulaan bagi kehidupan. Sebab tu malam tadi kita baca Al-Mulk kan, Allah mulakan apa benda? Allazi khalaqal hayata wal maut. Sekarang allazi khalaqal mauta wal hayah. Mauta wal hayah, mati dulu baru hidup. Bukannya allazi khalaqal hayata wal maut, bukan hidup baru mati. So mati tu permulaan bagi hidup. Yang hakikinya. Tapi kita tuan-tuan sekalian lah, untuk diri saya juga tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita hari ini terlalu banyak kejar benda yang sementara. Tapi terlupa nak persiapkan diri tempat daerah yang kekal abadi tu. Kita kata nak enjoy, tetapi akhirnya kita banyak leka dengan benda kat dunia ni. Saya rasa saya tak tahu saya pernah cerita ke tidak tentang bagaimana manusia melihat dunia pada hari ini. Dah cerita kat sini belum? Cerita kat TV. Dekat TV saya ceritalah kan. Boleh tengoklah rakaman tu. Sebab hari ni manusia dia lihat dunia dengan 5 perkara, tapi dia abaikan apa yang Allah suruh manusia lihat dunia ni. Allah suruh kita lihat dunia dengan 2 perkara tuan-tuan sekalian, tapi kita punya nafsu ni rakus tengok dunia dengan 5 perkara. Dan sebab itulah bila tengok 5 perkara ni lah yang menyebabkan kita jadi macam jatuh cinta dengan dunia. Kalau kita lihat dunia dengan 2 perkara, tak sepatutnya pun kita cinta kat dunia. Apa tu? Nak tahu? Lama Okey, saya bagi ayat dia. Ayat dia surah Al-Hadid. Hadid. Besi, surah besi. Surah Al-Hadid ni maksudnya besi. Surah Al-Hadid ayat ke-20. So ini adalah cara manusia lihat dunia dengan nafsu dia. Allah tak suruh lihat dunia dengan 5 benda ni, tapi manusia cipta sendiri dengan nafsu dia lihat dunia 5 benda. La'ib, ayat dia, i'lamu annamal hayatid dunya la'ibun lahwun zinah tafakhur bainakum wa takathur fil amwal. 5 benda manusia lihat dunia. Surah Al-Hadid ayat ke-20. So 5 benda Allah sebut pasal bagaimana manusia lihat dunia. Sempat nak catat tadi. Nombor 1, la'ibun lahwun zinah tafakhur bainakum takathur fil amwal. So nanti anda tengok dalam ayat tu, semua saya sebut tadi semua dalam ayat tu. 5 perkara manusia lihat dunia pada hari ini. Dan surprisingly, bila anda baca ayat tu, saya percaya anda akan mula angguk tanda setuju apa yang Allah sebut. Lah aku nampak dunia sebagai la'ib. Lah aku nampak dunia sebagai lahwun. Macam mana nak elakkan? Elakkan dengan tukar cara lihat terhadap dunia. Kembali kepada bagaimana Allah suruh kita lihat dunia. So buang 5, ganti 2. Faham? Sebab saya mulakan dalam saya punya slot kat TV Hijrah hari Sabtu ni, how we see something determine what will we get. Okay? Boleh buat sesi Facebook sekali lagi ni. How we see something determine what will we get. Bagaimana kita melihat sesuatu akan menentukan apa yang kita akan dapat. How we see something. Okay? So kalau kita lihat dunia 5 perkara tu, sebab itulah tak pelik kenapa yang kita dapat adalah cinta pada dunia. Sebab Allah suruh kita tengok dunia dengan 2 perkara. Dalilnya surah Al-Baqarah 30. So ini yang pertama, 2 perkara, tengok dunia macam mana. Nombor 1, dalilnya Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 30. Yang ni bagaimana Allah suruh kita lihat dunia. So 5 perkara kena read off, kena hilangkan pandangan itu kepada dunia. 5 benda ni kena buang dan gantikan dengan 2 perkara yang Allah suruh kita bagaimana kita lihat dunia. Nombor 1 benda Al-Baqarah 30. Nanti. Sabar. Okey. Nombor 2 teman sekalian, surah Al-Mulk ayat 2. Al-Baqarah 30, yang kedua, cara lihat kedua adalah Al-Mulk ayat kedua. Ayat kedua. Okey. Tak apa, nanti next class insya-Allah. Biar kita simpan, tak bagi semua kan. Biar kita nanti seronok nak dengar kan. InsyaAllah nanti next class ingatkan saya mulakan dengan benda ni. Okey, mulakan benda ni. Okey, saya boleh beritahu siap-siap. 2 benda yang Allah suruh kita lihat dunia adalah darul istikhlaf, sebagai tempat untuk istikhlaf. Dar ni anda bisa dengarkan dar. Ada Darul Ihsan, Darul Naim. Negeri kan? Kelantan Darul Naim. Brunei Darussalam kan? Dar tu maksudnya tempat. So nombor 1 Allah suruh kita lihat dunia dengan ayat Al-Baqarah 30 sebagai darul istikhlaf. Dar, tempat istikhlaf. Ayat kedua, yang kedua Al-Mulk ayat 2 tu Allah suruh kita lihat dunia sebagai daru ibtila. Yang pertama darul istikhlaf, yang kedua adalah daru ibtila. Istikhlaf ni apa? Dar, tempat, istikhlaf, tempat kita menggalas tanggungjawab yang banyak.
Nombor satu, Allah bagi tahu dunia kamu kena tengok sebagai tempat untuk kamu menggalas tanggungjawab khalifah. Kamu menggalas tanggungjawab yang banyak. Tanggungjawab. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, darul ibtila, dunia adalah sebagai tempat untuk kamu diuji bertalu-talu. Satu, tempat kamu akan menggalas tanggungjawab. Yang kedua, dunia sebagai tempat kamu akan diuji dengan banyak. So, soalan saya mudah je sebagai penutup hari ini, tuan-tuan sekalian. Manusia suka tak ada banyak tanggungjawab? Suka tak suka? Manusia suka ke kalau kena banyak, dia ada banyak ujian, kena uji banyak-banyak? Jadi kalau Allah suruh kita lihat dunia dengan dua pandangan ini, anda rasa logik lagi ke manusia jatuh cinta dengan dunia sebagai tempat untuk galas tanggungjawab, sebagai tempat untuk diuji dengan banyak? Sepatutnya tidak. Tapi hari ini kita pun tahu, kita sendiri pun nak lepaskan dunia bukan perkara yang mudah. Tahu tak sebab apa? Sebab surah Al-Hadid ayat 20 tadi. Kita masih melihat dunia dengan meninggalkan dua perkara tadi. Tak terlupa dah dunia tempat untuk tanggungjawab, tempat untuk diuji. Tapi kita tengok dunia sebagai 5 benda ni. That's why kita jatuh cinta dengan dunia. Okay, next class kita akan mulakan dengan benda ni insyaAllah. Tapi cubalah kita tanamkan diri, dunia sebagai tempat tanggungjawab, dunia sebagai tempat aku akan diuji oleh Allah. Bila susah bolehlah rujuk balik 3 tips untuk mudahkan urusan tu. Ya, nice. Munasabat, tanasub dalam kelas, yang tu sangat berharga. Orang berjaya relate apa yang kita sampaikan tadi dengan kemudian. Alhamdulillah. Pandangan mata selalu menipu. Ya? Yes. Pandangan mata selalu menipu. Lepas tu campur pula lagu Rabbani, mana milik kita, tak ada milik kita. Lagu apa lagi nak keluar? Hijaz, Inti? Tak nak? Okay. Allahu Akbar. Sedap suara orang ni. Yang surah Al-Baqarah tu, yang kita bersedekah tu buat kebaikan tu, tak semestinya dengan sedekah duit lah. Tak semestinya. Kalau Sebab ke apa macam boleh. Betul kita tak boleh nak ungkit lah kan. Tak boleh ungkit lah. Aku dah macam tu lah. Jangan kau lari. Dah ajar pun tak. 10 kali dah ajar macam tu kan. Tak. Itulah tuan-tuan sekalian. Banyak. Sebab itulah dalam setiap perkara kena ada takwa kan. Setiap perkara ada takwa. Minta maaf ya. Dia tu macam sampai mati yang Dia Royce. Tapi tak ghadab lagi. Okey, baik, insyaAllah. Baik, tak apa, insyaAllah kita belajar sikit-sikit. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Aku terima kasih tuan-tuan sekalian atas perhatian kehadiran. Assalamualaikum. Tasbih kafarah suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika.